Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan bermacam nikmat kepada kita, khasnya nikmat kelangsungan hayat atas muka bumi ini. Dia bagi kita pula dalam keadaan Islam, dalam keadaan nak ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, dalam keadaan nak terus patuh, taat dan sentiasa untuk lagi dan lagi nak belajar dan memahami perjalanan agama ini supaya benar-benar kita boleh melalui kehidupan ini sebagai orang yang benar-benar beragama, mengikut apa tuntutan yang Allah Ta'ala tuntut kat kita berdasarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur khasnya pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi dalam siri kelima, sesi soal jawab dalam proses PKP ini. Untuk kita nak meneruskan ada kumpulan soalan yang telah kita kumpulkan, yang itu pun kita jawab setakat 15 soalan. Jadi ada baki soalan yang lepas siri yang keempat itu dengan yang tambahan yang ini. InsyaAllah kita cuba manfaatkan masa yang ada untuk kalau boleh dapat tak dapat selesaikan semua soalan itu. Wallahualam. InsyaAllah tengok mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan perjalanan majlis kita pada malam ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terus kita pada soalan yang tersedia itu. Ada satu hadis yang menyeru orang muda supaya berkahwin jika mampu berkeluarga, jika ada kemampuan, kalau ikut asal ayat dalam hadis macam itu. Kerana ia boleh menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Bagaimana pula orang yang gagal melakukan dua perkara tersebut walaupun sudah berkahwin dan mempunyai anak? Makna di sini dia masih melayan video gambar, video filem lucah walaupun isteri dan anak. Ada isteri dan anak. Dia secara sembunyi-sembunyi tengok kat telefon, ada di sebelah dan juga semasa bersendiri tanpa pengetahuan isteri. Di samping itu juga orangnya bukanlah yang tak faham agama, malah menjadi tempat rujukan ahli qaryah, orang awam, berkaitan hal-hal dan hukum agama. Alhamdulillah. Soalan ni pertama sekali bertanyakan mengenai hadis yang Rasulullah sebut, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa alaihi bis-siyam bis-sawmi atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pernyataan menyatakan Rasulullah mengajak, katanya terjemah sekali lalulah hadis itu, kata Rasulullah, wahai orang muda, siapa yang ada kemampuan dari sudut memberikan nafkah, ada keinginan kepada nak berkahwin, kata dia berkahwin. Asal ayat ni syabab tu pada orang lelaki lah. Jadi siapa yang mampu untuk mas kahwin, memberikan saran hidup dan apa pembelanjaan sepatutnya pada isteri, berkahwinlah. Isyarat Rasulullah sebut dalam hadis itu, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dia boleh menundukkan pandangan, maksudnya boleh menyebabkan kita akan tak mau pandang pada benda-benda yang bahasa lain mudah, lelaki dia tak akan pandang dah yang ghairu mahram dia, macam tu kan bahasanya, dan lebih memelihara kemaluan. Dalam hadis memang ada isyarat gitu. Jadi apa maksud hadis ni tu kalau ikut asal soalan yang ditanyalah. Seingat saya mengaji dalam bab hadis macam ni, sebagian tutup guru dia syarahkan maksud kata Rasulullah ni, yang kata dengan sebab berkahwin dia boleh menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, pandang pada sudut ghalib, bukan semestinya. Ni ghalib, kebiasaannya. Pasal banyak juga sabdaan Nabi SAW dengan semua sabdaan dia bila dibuat rumusan, apa yang Rasulullah isyaratkan tu, dia bukan menunjukkan
hakiki tapi menunjukkan aghlabi, maksudnya ghalibnya, kebiasaan, kebanyakan. Pada bahasa kita lain, pada adatnya, kebiasaannya, fitrahnya, macam tu kot bahasa dia. Sebagaimana dalam hadis ada sebut, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dikahwini dengan sebab 4 perkara. Li jamaliha, cantiknya. Semua orang tengok cantik ke? Kadang-kadang tidak juga. Itu Rasulullah sebut ada qaid aghlabiyah. Apatah lagi diisyarat kalau khasnya pada hadis masalah sebut kenapa wanita dinikahi itu li jamaliha wali maliha wali nasabiha ataupun hasabiha fazfar bidzati din. Ada isyarat pada hadis Rasulullah isyaratkan carilah yang ada agama. Jadi dalam konteks berkahwin ni boleh dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan ni, ghalibnya begitu. Walaupun begitu ada isyarat Quran sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina sebat 100 kali. Hukum sebat 100 kali ini sedia maklum kalau kita belajar bab hudud. Dia untuk orang yang ghairu muhsan istilahnya. Dan disebut dalam ayat Quran tu az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Lepas tu baru disebut waz-zani. Disyarah oleh ulama tafsir kita, mendahulukan az-zaniyah dalam Al-Quran tu nak menunjukkan ghalib yang berlaku zina ni kalau yang belum berkahwin kebanyakannya perempuan berbanding dengan lelaki. Dan perempuan adalah pencetus untuk berlakunya zina. Dan ada satu ayat Quran yang kalau kita belajar dalam ilmu usul tafsir, ada ayat Quran yang dipanggil ayat yang dia mansukhut tilawah tapi dunal hukmi. Hukum masih dipakai. Mungkin kita tak biasa belajar, tak biasa dengar ayat Quran ni. Apa dia? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma al-battata. Orang tua, maksudnya asal terjemah syekhu tu lelaki tua, maksudnya lelaki yang dah berkahwin, dan perempuan yang dah berkahwin, maksudnya istilahnya dipanggil muhsan. Iza zanaya farjumuhuma, bila berzina kedua-duanya, rejamlah kedua-duanya. Jadi dalam bab dah berkahwin, kebarangkalian dan ghalib untuk melakukan zina ni adalah pada orang lelaki. Pasal dalam ayat Quran yang mansuh tilawah tu disebut dengan asy-syaikhu, lepas tu baru sebut syaikhatu. Dalam masalah orang yang belum berkahwin disebut az-zaniyatu waz-zani. Jadi maksudnya boleh jadi zina lagi ke padahal dah berkahwin kalau kita faham tu kan. Jadi Rasulullah sebut berkahwin ni boleh memelihara pandangan dan kemaluan, yang ni berdasarkan qawaid aghlabiyah. Dan faham tu juga berdasarkan dua ayat Quran tu, ayat Quran yang asalnya yang memang istilahnya dia memang masih ayat Quran pada hukum dan tilawah, dan ayat Quran yang mansuh tilawah dunal hukmi itu nak menunjukkan kalau bagi manusia yang belum berkahwin, kebarangkalian untuk melakukan zina tu lelaki dengan perempuan, perempuan lebih kuat, dan penyebab untuk jadi zina ni dia lebih kuat ke perempuan, dan pembuka jalan untuk melakukan zina tu perempuan. Kebanyakan ulama syarah macam tu. Kita bukan nak tuduh apa tak, tapi penyebab dia tu. Orang perempuan ni kalau saya ngaji tok guru guna bahasa ni, kalau dia gedik-gedik, dia getik, gitu kan. Orang jantan memang akan jatuh hati tengok dia. Tapi kalau perempuan ni semua kulubung tutup gelap macam ni, siapa pun takkan datang berahi untuk melakukan zina. Jadi pembuka jalan untuk zina ni yang boleh membawa rangsangan, ada attraction untuk buat zina ni, perempuan. Satu sebut dengan az-zani itu wazani. Di sebaliknya dalam bab bila dah berkahwin, yang akan menyebabkan jadi penyebab untuk jadi zina ni bukan orang perempuan dah, orang lelaki. Sal ghalibnya, saya ngaji dulu tu sebut, dia kata orang perempuan ni walaupun dia comel macam mana, bila dia kahwin dia memang ada faham satu perasaan macam ni. Laki dia seorang ni ialah dia dah tak boleh menduakan dah suami dia, walaupun suami dia tu huduh macam mana boroi ke apa ke, kulit hitam, dia dah ada satu fitrah perasaan macam tu berbanding dengan orang lelaki.
Dia bila belum kahwin, memang kadang tak mau tengok perempuan apalah. Tapi bila dia berkahwin, dia macam satu pintu besar pula untuk membuka jalan, untuk memberanikan dia untuk ada hubungan dengan wanita. Ini kebanyakan guru-guru saya duduk mengaji, ada yang mensyarahkan macam tu. Jadi asal nak faham pada hadis tu, Rasulullah isyarat yang kata kahwin ni boleh menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang ni pandang pada ghalib. Dan juga dia nak menunjukkan pada ghalib satu hal, dan nak menunjukkan bagi siapa yang dah berkahwin, dia ada jalan penyelesaian. Maksudnya kalau dah kahwin, kalau teringin, ada tempat nak melepaskan keinginan. Minta maaf lah gunakan bahasa-bahasa macam tu kan. Baik. Itu asal sikit syarah ke hadis tersebut lah. Berdasarkan ayat Quran yang takdim takhir, kenapa sebut azaniyatu, azani, kena asyaikhu wasyaikhatu. Persoalan yang ditimbulkan ialah bagaimana ada orang yang gagal memelihara kedua-dua ni. Bila sebut kegagalan ni, yang inilah nak menunjukkan bahawasanya bukan dengan semata-mata berkahwin tu menyelesaikan isu masalah ada kecenderungan untuk melakukan zina. Tidak. Bahkan isyarat Quran sebut dengan asyaikhu wasyaikhatu iza zanaya tu, sampai dia punya hukuman hudud dia bukan sebat tapi rejam sampai mati. Jadi maksudnya ancaman rejam tu satu hal, tapi maksudnya kecenderungan tu masih ada. Jadi faham daripada itu nak menunjukkan bila berkahwin masih lagi ada keberangkalian untuk melakukan zina, cuma dia di atas proses syahwat dan keinginan lah. Satu, kalau faham daripada itu dengan isyarat hadis Quran lain, maksudnya bukan perkahwinan tu semata-mata boleh memelihara diri, tidak. Tapi sebenarnya adalah agama. Bahkan ada hadis Rasulullah sebut, khasnya ada hadis yang Rasulullah dijawab ada beberapa permintaan daripada orang Islam pada zaman tu, para sahabat. Dia kata, dia orang ni suka duduk di jalan. Ya Rasulullah, kami nak duduk jalan. Rasulullah kata, kalau kamu nak duduk jalan, kata dia, fa'atid tariqa haqqahu. Berikan jalan ni hak dia. Antara hak jalan ni apa dia? Raddul basar. Raddus apa? Jawab salam. Afsyus salam. Sebarkan salam, tundukkan pandangan. Jadi maksudnya Rasulullah ajar kat kita, sama ada berkahwin atau tak berkahwin, ada kaedah untuk menjaga bagaimana supaya boleh memelihara kemaluan. Dan antaranya jaga pandangan. Bahkan amalan-amalan tasawuf sufi ni lagilah, setelah ajarkan kaedah untuk mengingat Allah Ta'ala, antara amalan besar yang dia ajar kat kita ialah, kalau saya mengaji India, disebut dengan nazar berkedam. Benda tundukkan pandangan. Istilah Arabnya ghaddul basar. Itu jalan untuk jadi takwa. Pasal bahasa kita pun tu sebut daripada mata turun ke hati. Isyarat Quran juga sebut kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Uslub yang sama. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Maksudnya lelaki perempuan kedua-duanya kaedah untuk pelihara diri daripada melakukan zina ni adalah tundukkan pandangan. Jadi perkahwinan dia satu kaedah ghalibnya boleh menundukkan pandangan. Kalau Rumah Patih ni, saya ingat masa saya mengaji dulu, dia bila syarah macam ni, kata dia, orang yang dah kahwin ni, dia ibarat macam orang yang dah berbuka puasa. Kata, macam mana buka puasa ni? Mula-mula tak ada faham tak? Kata dia, kita lah, kata dia, kalau duk pergi, kata dia pasal Ramadan, masa tu ada pasal Ramadan lah, masa dia hidup dulu kan. Kita pergi nak pergi beli barang untuk buka, teringin nak tu. Tengok ayam percik, tengok ni air soya, air tebu. Tak pernah diusik ya. Teringin. Beli tak cukup jari dah. Beli. Minum air soya segelas, makan buah kurma, makan nasi sepinggan. Tak lalu lah lahat lain. Kata dia, orang berkahwin macam ni ya. Sebelum kahwin macam mana? Yang ni nak, yang ni nak, yang ni suka, yang ni nak, yang ni kalau boleh nak yang ni, nak yang ni. Nikah menikah macam mana? Muntah hijau ya dah. Walibnya macam tu. Macam mana pun bila tak diasuh dengan cara yang betul dan ada perosak dari sudut nafsu macam ni,
dengan satu apa syaitan apa, memang kecenderungan nafsu dia akan ada macam ni untuk bantah langgar perintah Allah Taala, dia akan menyebabkan jadi macam nilah. Jadi kalau kita faham sekali lalu tu juga, perkahwinan bukan penyelesaian yang sebenarnya, tapi penyelesaian sebenarnya adalah iman, takwa. Dan kaedah dia macam mana? Isyarat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang yang beriman, takwa kamu Allah Taala. Perintah nak jadi takwa dia apa? Kunu ma'as sadiqin. Sentiasalah kamu berada di kalangan orang yang sadiqin. Terjemah sadiqin itu orang yang benar. Disyarah oleh para ulama tafsir. Siapa dia ulama? Siapa dia sadiqin ni? Sadiqin ni ialah orang yang benar zahir dan batin dia. Artinya dia bukan berpura, bukan munafik, tapi memang orang yang benar-benar untuk melalui perjalanan agama. Disuruh kita duduk macam ni. Jadi maksudnya jalan baik ialah berkahwin dengan orang yang ada agama, insya-Allah akan terpelihara agama. Tu pun nak syarah satu-satu panjang jugalah. Jadi di atas kata berlaku pula benda ni bukan pada orang awam, tapi orang yang istilahnya mengaji agama. Jadi tempat rujukan agama, tapi masih ada kegiatan macam ni, perbuatan macam ni. Yang ni nak menunjukkan tak semestinya orang yang dah mengaji agama walaupun berdapat pendidikan agama pasti akan terselamat. Pasal atas syarahan para ulama kita, ada perjuangan yang takkan selesai melainkan dengan bila kita mati. Apa dia? Nafsu dan syaitan. Dua ni. Selagi kita hidup walaupun mengaji agama, walaupun dapat pendidikan agama daripada kecil, nak kata akan terlepas daripada hasutan syaitan dan nafsu, takkan sama sekali. Melainkan mesti melalui pengajian, proses tarbiyah, dan kita sendiri memang nak berpegang di atas apa ajaran yang telah diajar. Di atas pilihan, kita ada pilihan, kita memang nak pilih benda baik macam tu. Antara kaedah dia pula, kita sentiasa bersahabat dengan orang yang baik-baik. Memang itu kaedah dia. Jadi saya ngaji juga tu sebut antara sahabat baik tu sadiqin tadi tu. Untuk ada orang jahat ke? Ada. Siapa dia orang jahat lah ni? Ini orang jahat lah ni. Saya ngaji kalau ke ini ada sebut, ini apa ni? Inilah Dajjal. Dajjal mata satu tu tak? Ada satu mata. Tapi sekarang ada 4 mata kot, ada 4 kamera lah, apa tu satu hal lah. Tapi inilah Dajjal. Kita sendiri boleh tahu. Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu lah kok para wali kan? Saya tak tahu. Saya peli ke apa, saya tak tahu sampai kat dalam bahasa itu. Kita sendiri boleh rasa cabaran bila benda ni ada di tangan. Kalau dulu kita tengok TV, dia buka TV, zaman saya ke TV, duk pulas lah. Motor remote. Sekarang jadi. Jadi nak menunjukkan, itu asal nak sebut, kenapa boleh jadi gini? Pasal memang runtunan hawa nafsu dan dengan gabungan iblis ni sentiasa akan menyebabkan kecelaruan hidup kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Satu, kita diajar untuk minta banyak berlindung dengan Allah Ta'ala daripada nafsu, dan minta Allah Ta'ala lindungan kita daripada kejahatan nafsu kita. Saya ngaji Tok Guru isyarat, dia kata apa? Kita nak baca Quran, isyarat Quran pun kata macam mana? Iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Ada waw. Tak ada. Wa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu nak baca Quran, minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitanir rajim. Nak buat apa? Kalau baca Quran pun minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Masa tak baca Quran, nak buat apa? Lagilah kena minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada Quran. Baca Quran tu pun boleh jadi riak, boleh nak tunjuk ke orang, aku rajin baca Quran. Boleh lagi tu. Tapi minta lindung daripada syaitan. Jadi maksudnya apa? Memang sentiasa minta lindung. Antara kaedah dia, banyak zikrullah, banyak zikir. Satu. Dan juga minta perlindungan daripada nafsu kita. Memang para ulama' dia ajar kita minta perlindung Allahumma inni u'izu nafsi bik. Aku minta perlindungan akan nafsu aku ni dengan engkau, ya Allah. Maksudnya kita sendiri kan tak boleh kawal apa kehendak, keinginan hawa kita. Nak ni. Pegang yang set, boleh pegang 3-4 jam. Pegang Quran, tutup. Na'udzubillah. Allah Ta'ala pelihara kita. Tu yang kaedah dia. Ulama, para orang-orang yang dah berjaya dalam perjalanan agama ni, memang banyak nasihatkan kita, suruh duduk dengan sadiqin, duduk orang baik-baik. Dan ni, kena limitkan masa. Masa macam ni, ini yang kusik. Tinggal.
Kalau katalah nak main ke, buah pilah bahasa itu kan, game ke apa, ini masa kau main, tinggal. Lepas tu tak ada, tak pasal. Ini masa aku. Tak pastikan masa kita untuk yang ni lagi banyak daripada masa untuk yang main apa seumpama tu. Yang ni kita sendiri kena ada isyarat Quran sebut wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami akan tunjuk jalan. Jadi kita kena bersungguh-sungguh itulah, mudah-mudahan Allah Taala taufik hidayah kita untuk boleh kawal semua ni. Syarat pepatah Melayu kita disebut ikut nafsu lesu, ikut rasa binasa, ikut hati mati, ikut lupa lah, pepatah Melayu tu banyak ada sebut tu. Ikut rasa binasa, ikut hati mati, ikut nafsu lesu. Ada satu lagi, ada lupa saya sebut tu. Macam tu lah. Jadi antara sebab sebut ni nafsu lah. Alhamdulillah. Jadi di atas soalan kata macam mana boleh jadi ni di kalangan ni, tak semestinya dengan mengaji agama boleh jadi baik. Oh, dengar tu. Jadi tak mengaji agama macam mana? Tak mengaji agama, lagilah keberangkalian untuk jadi tak baik tu ada. Tapi ada tak orang tak mengaji agama jadi baik? Jawab. Pasal apa? Pasal dia berkawan dengan orang baik-baik. Kerana orang mengaji agama, pasal apa jadi tak baik? Pasal kawan dengan orang tak baik. Kadang-kadang sikap rasa dah mencapai satu pencapaian yang hebat. Aku dah mengaji agama. Aku tak kira, aku dah mengaji agama. Aku dah ustaz. Dia ada rasa keupayaan tu. Sedangkan ilmu mungkin satu sudut. Tapi untuk taat pada Allah Ta'ala belum tentu. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita memang ikhlas menilai diri kita, kita akan dapati ada sifat munafik pun banyak itu. Depan orang baik, belakang orang jahat. Berbanding dengan orang awam kadang. Macam mana? Dia depan orang, belakang orang serupa je. Kalau dia tak semayang, memang dia tak semayang lah. Tak ada pula depan orang dia tak semayang. Tapi ada ustaz yang bila masuk TV, bersorban, sakan. Kasar sekali lah saya sebut gini kan. Dia jumpa kat Tesco macam mana? Macam makrak Jadi dia pakai pakaian tu siapa? Bukan di atas. Itu dia. Tak. Itu bukan dia. Berlakon ni. Dia kostum. Custom. Dia pakaian. Jadi macam dressing masuk kerja. Pakai jubah. Habis ni london habis. Jadi dia bukan walibasut taqwa tu. Zalika khair tu. Mudah-mudahan jadi faham tu, setiap orang walaupun dah ngaji agama belum tentu terlepas daripada dua gangguan besar ni, syaitan dan nafsu. Sekali lagi saya sebut. Jadi apa dia? Orang dah mengaji agama pun belum tentu terlepas. Kalau sebut kalau bofilah saya kan, dah mengajar ni orang kata wah ustaz tak apalah, ustaz dah mengajar, ustaz. No. Bahkan ada isyarat Nabi SAW kata dia apa? Orang yang lagi nak mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, lagi besar ujian dia. Orang jahil cara orang jahil, orang alim cara orang alim, orang takwa cara orang takwa, orang fasik cara orang fasik. Semua akan melalui proses ujian. Takkan terlepas. Satu kadang-kadang kita tengok ada orang yang kadang-kadang atas nama orang berilmu, orang baik, orang ngaji agama, di tempat rujukan. Kadang-kadang jahat dia ni kita tak nak terfikir bahawasanya dia boleh buat jahat sampai terkata. Berbanding dengan orang awam pun tak buat jahat sampai terkata. Na'udzubillah. Satu kaedah kita diajar dan nasihat oleh tutup guru kita, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik-baik ni, duduklah dengan orang yang soleh. Anak-anak sekarang kemaruk guna handphone, tengok YouTube, TikTok. Bila dia tak tengok channel Peppa Pig, antara yang ditengok ni Peppa Pig. Saya betul saya tengok program ni kisah family babi kan. Sebagai ibu bapa, apa nasihat yang boleh kita beri jika ditanya kenapa babi tak elok? Jika anak situasi sahabat saya yang mengadu minat anak dia, maksudnya anak jiran dia ni minat tengok dalam YouTube family babi ni lah, bapak babi, mak babi apa kot kan. Dengan sebab tu dia tak ada jijik kat babi. Jadi kita ni memang dah diasuh dulu sebut babi pun rasa nak tampar mulut. Jadi anak-anak kita yang dah biasa tengok cerita babi ni jadi macam tak heran lah pasal dah tengok babi. Baik, jika anak saya tahun lepas dia belajar tengok TikTok dari sepupu dia, saya ajar dia ini bukan Islam, jangan tengok.
maksudnya ada benda-benda yang dia tengok tu tak elok. Dosa tengok orang joget-joget tak tutup aurat. Alhamdulillah Allah bagi dia faham dan Allah jaga dia. Sahabat saya kata budak-budak okey je tengok, bukan dia tahu apa pun. Comel kan? Siap macam tu lagi. Jadi masalah comel tu masalah tengok babi tu, dan juga masalah tengok aurat orang kafir sedangkan dia masih budak-budak. Yang ni lah fahaman yang bahaya pada masyarakat kita, yang mereka beranggapan kanak-kanak ni tengok benda-benda macam ni tak apa. Ni bahaya. Saya hidup ngaji tu Guru dia sebut, kata dia kanak-kanak ni sebenarnya yang ni lah paling besar untuk dijaga dan diasuh daripada melihat benda-benda yang tak elok. Pasal rakaman yang ada dalam fikiran dia sangat kuat. Semasa kecil tu dia akan bawa sampai ke besar. Jadi kalau dah biasa tengok babi, dah biasa tengok orang kena bunuh misalnya katalah itu, tengok orang menari joget, dia sampai besar esok benda tu biasa lah pada dia. Satu, jangan biasakan kanak-kanak tengok benda-benda yang tak elok. Satu, saya ngaji dulu Tok Guru sebut macam ni, kata dia, hampa biasa lah tengok mak bapak hampa bercium. Kita takkan tunjuk cium, cubit-cubit pun sorok-sorok je kan, suami isteri dengan anak macam tu. Tapi bila tengok TV macam mana? Buka selamba je tengok orang putih bercium. Anak tak pernah tengok mak bapak dia bercium, tapi dia tengok belajar bercium, tengok orang putih bercium. Jadi bila tengok benda bercium tu dia jadi macam biasa. Tapi kalau orang yang tak biasa tengok mak bapak dia bercium, pula tu tak pernah tengok bercium ni, dia tengok macam mana? Jijiknya aku tengok. Apa ni? Dia akan jadi perasaan macam tu. Orang yang dia biasa macam mana? Allah. Tak heran pada dia. Satu, tengok benda-benda yang tak elok ni, dia akan menyebabkan kita terbiasa dengan benda-benda tak elok. Isyarat dalam hadis memang Rasulullah pernah sebut. Masyhur hadis tu orang sebut. Dia kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak ni dia akan dilahir fitrah dan bersih, bahasa mudah kita itu. Jadi siapa mencorakkan dia, mak bapak dia lah menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau seumpamanya di atas macam mana mencorakkan. Jadi istilah corak tu apa? Apa yang dipamer, apa yang ditunjukkan kepada dia. Jadi kalau atas isu sebut tengok apa Peppa Pig, kisah family babi ni, dah biasa tengok babi macam mana, esok tengok babi ni dia tak heran. Saya sampai sekarang tuan, pasal dah biasa diajar dulu tak jijik dengan babi, tengok babi, tengok anjing sampai lah ni jijik sampai sekarang. Tengok anjing ni, anjing tengok duduk jauh macam mengelak je. Orang kalau dah biasa diajar dengan tengok babi, babi comelnya. Adik saya kan ada adik bawah pada saya, dia umur muda pada saya setahun. Dia meniaga bandel. Antara bandel dia meniaga ni ada yang selimut. Kadang-kadang ada meniaga bandel dia meniaga mainan. Mainan pun yang pack dalam goni-goni tu. Dan antara mainan anak patung, mainan tu maksudnya anak patung. Ada anak patung babi. Ada orang Islam kita kan, babi tu kalau kita tengok dia jual, dia pun tak tergi tengok patung babi kan. Pasal memang kita dah dibesarkan macam tu kan. Tapi ada pelanggan-pelanggan yang datang ni, babi cute-nya tuan. Dia kali pertama dia jual, bukan kali ikut dia tak ada cadang nak jual pun, ambil lah. Tapi ada orang tu, babi. Maksudnya kita tengok anak patung babi pun dah jijik. Tapi ada orang yang ramalan ni, dia tengok patung babi tu cute. Yang inilah bahaya tengok benda-benda tak elok, benda yang sepatutnya kita anggap sebagai mughalazah, dia dah jadi benda biasa. Ini bahaya. Yang ni yang juga antara kita bicara itu isu apa? PUBG, game apa? PUBG tu. Serupa lah. Dia akan biasa tu. Alah, Sembah Tok Kong biasa lah. Memang aku duk main game duduk Sembah Tok Kong. Jadi dia dah biasa dah tengok Sembah Tok Kong. Aku pun duk biasa nak dapat power, duduk depan Tok Kong. Walaupun kalau ikut, dia bukan sembah pun. Dia tak ada perasaan pun. Dia cuma nak dapat, nak selesaikan game yang dia duk main tu supaya berjaya misi dia macam tu kan. Begitu kan masalah bunuh orang apa macam mana. Dah biasa tengok tu bunuh orang, tembak bubuk macam mana. Tak heran tengok bunuh orang. Tapi kalau kita tak biasa tengok benda-benda macam tu, tengok berdarah sikit macam mana. Darah. Takutnya. Tak takut tengok. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya biasa tengok ada orang macam tu. Bila dia tengok game, mulut tembak-tembak macam zaman saya dulu, mula-mula internet ni Counter Strike lah. Tengok tu. Ganas lah. Mati. Tembak berdarah. Tak boleh kok. Tengok lah.
Betul, ada orang yang sampai macam tu. Dia tak mau tengok lah. Dia tengok, siapa? Tak mau tengok lah, ganas sangat. Kita tak ada apa-apa pun. Pasal dah biasa tengok. Jadi, mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi, tambah anak-anak kan. Anak-anak ni sepatutnya asuhkan dia dengan benda-benda baik. Jangan biasakan dia tengok benda-benda tak elok ni. Cuma zaman kita lah ni, kena akui lah memang zaman susah sangat nak kawal. Saya tak kata tuan-tuan, memang susah nak sebut macam mana. Susah lah. Saya sebut zaman saya dulu pun saya sendiri. Zaman TV zaman saya kan. Yang tu pun saya rasa dah susah dah untuk kawal tengok TV tu. Zaman orang muda lah ni, kanak-kanak lah ni, anak saya 4 tahun tuan-tuan, saya pun tak, mak dia pun tak pandai nak besar orang gambar ada. Gambar tu. Dia boleh tengok dengan sekelip mata. Tu kata, dia punya pemikiran lagi cekap. Kita nak ajar Tok Che umur 70 tahun nak guna handset pun lambat tuan-tuan. Tergigih-gigih. Budak dia tengok je kita buka. Dia boleh buka kita. Sekali dia tengok, dia boleh tahu file tak mana. Anak saya baru ni ada orang bagi satu laptop baru. Saya tunjuk sekali, saya setting, yang ni buka, yang ni tutup. Dia tak ada, saya tak ada, dia boleh buka. Mak dia tengah semayang ni, dia boleh buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup. Mak dia dah geram ni, dia tengok. Dia boleh buka, tutup. Maksudnya sekali tengok dia tahu. File tu, kalau dia tengok kita boleh buka tak mana, dia boleh buka pergi cari search. Dia tengok je yang ni dah tahu. Ni nasyid. Yang Mustafa. Dia tengok gambar dia tahu Mustafa. Dia buka. So sangat cekap. Satu, sepatutnya anak-anak dia jaga. Jadi pahaman mengatakan budak-budak je. Dia bukan tahu apa pun. Yang ni pahaman yang sangat salah. Masyur kalau saya ingat masa duduk ngaji dalam kitab memang sebut ni patah perkataan mulut Tok Guru. Kata dia at-ta'allumu fi sigari kan naqshi 'alal hajari. Kata dia, belajar pada masa kecil, masa kecil ni proses pembelajaran, dengar, ambil faham apa ni, dia seperti mana ukir di atas batu. Tapi kalau at-ta'allumu fil kibari kana syi 'alal ma'i. Kalau kita belajar masa dah tua, macam kita tulis atas permukaan air. Belajar pagi, tak tahu. Memang betul. Saya masa kecil belajar sekolah Cina kan, sampai sekarang boleh nyanyi lagu Cina. Dengar lagu India, sampai sekarang boleh nyanyi lagu India. Lagu Hindustan dengar dulu sampai sekarang boleh nyanyi lagu Hindustan yang zaman kecil dulu. Sekarang baca Quran, baca kitab, hari ni baca kitab pagi, baca tengah hari lupa. Jadi salah faham kalau ada orang kata budak-budak aje. Tak betul sangat. Berhati-hatilah dengan anak-anak yang itulah. Satu, saya sendiri kalau ada dengan anak, TV memang tak ada lah rumah saya. Kalau ada dulu pun dalam komputer je, tu pun nak buka dengan izin. Tengok buat hari Sabtu saja. Hari Ahad saja. Tengok buat kartun saja. Dalam kartun tu ada iklan Apollo. Dia kata, Apollo tak boleh makan. Bahaya dah bagi warning sekejap. Apa dia? Ni ada lemak babi. Itu je tengok. Dia orang tak pernah tengok drama apa-apa. Tak ada pasal. Kalau ada nak tengok video pun, video yang telah diluluskan. Bukan lembaga penapisan filem. Ni bapak dia ni, penapisan ni. Bagi saya tanya dia. Mana dia saya tengok sekarang ni dia tengok ikut dan dia tengok tapi dia tak pernah ajar. Kalau tanya program TV, program TV apa tahu? Mana tahu? Tuan tanya saya program TV apa? Bertaman saya dulu. Saya ni melodi lah apa hari Ahad. Kalau orang dah biasa dengan lagu kan, misalnya zaman kita dulu apa Pantasia lah apalah, melodi Pantai Timur lah apa jenaka kan. Jadi orang yang dah biasa dengan Raja Lawak apa ni, dia dah biasa lah. Dah biasa dengan lagu tuan. Dengar lagu je dia. Lirik semua dalam kepala. Orang tak pernah dengar ni. Tak ada hati dengar lagu. Benda ni duk terentak lagu. Dia kesan. Cik. Dia kesan dia walaupun kita tua ni nak insaf tu kan. Kita teringat dia. Memori tu. Menggamit memori lalu tu. Menggamit memori lalu. Saya ada lagu-lagu tuan saya hafal masa dalam perjalanan pergi sekolah. Pasal zaman saya zaman radio pasang setiap rumah pagi-pagi nak pergi sekolah tu hafal lagu. Kalau lagu apa Elicat zaman saya masyhur tu kan, andainya engkau pergi dulu sebelumku, saya nak hazaf tak boleh, nak buang tak boleh, delete file tu. Tapi kalau idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqas, baca kelang kabut tak ulang lagi masuk tak mana surah. Tapi kalau ku nantimu di pintu syurga, apa saya masa zaman kecil.
Masa tu zaman pergi ulang alik sekolah, dengar orang pergi jiran-jiran. Orang ke bawah setinggan. Zaman saya dulu duduk KL, duduk setinggan kan. Hafal macam tu ya, na'udzubillah. Panjang saya cerita tu. Nak baca soalan habis pun ni buat dua soalan. Tapi nak sebut tu lah kan. Inilah fitnah zaman kita lah ni. Satu, beruntung orang yang, kalau saya sebut ada kawan-kawan saya yang dia orang balik Yaman. Dia orang tak pernah dengar nyanyi, muzik. Saya pergi belah India, bulan puasa India. Tuan-tuan bayang tengok, tak pernah dengar lagu raya kan. Kami naik atas kapal terbang je. Selamat Hari Raya. Astagfirullah. Habis dapat suasana feeling Malaysia. Duduk India, kuih raya pun tak bau. Tak boleh nak ni dah. Tak ada langsung. Diorang tak ada langsung suasana macam Malaysia ni. Duduk pula tempat memang tempat wali-wali je bahasa gitulah kan. Saya pergi duduk India. Antara saya duduk tu bulan puasa. Memang rasa sungguh kehidupan dia berbeza dengan kita punya masyarakat Malaysia ni. Dan tak pernah ada unsur-unsur nak sebut rambut raya, tukar kapet, tukar lansir. Tak ada langsung suasana tu. Tak pernah fikir. Memang dia orangnya apa? Hari-hari nak ingat Allah Ta'ala, macam mana nak dapat fadilat Ramadan, macam mana nak dapat ghufira lahum ma taqaddama min zambih, macam mana nak dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat ghufran Allah Ta'ala, maghfirah Allah Ta'ala, nak dapat itqu minan nar. Hari-hari cerita tu kan. Hari-hari cerita tu kan. Pasal apa? Jadi masyarakat dia bila dah terdedah macam tu, dia takkan ada pengaruh ni. Kita dah dengar je, selamat Hari Raya, boleh kenal lagi siapa nama penyanyi, minta mak ku kan, tak boleh buang lirik tu. Itulah. Jadi salah sangat kalau ada orang kata alah budak-budak aje ke faham apa pun. Tak. Siap. Jadi jagalah kawan elok-elok dengan orang baik-baik dan kawal sedapat mungkin apa-apa pengaruh yang boleh menyebabkan budak-budak jadi tak elok tu. Bahkan saya nak sebut gini, saya pun tak rajin, tak ada banyak pengalaman dengan orang kafir kan, Muhammad Saleh. Ada sahabat-sahabat saya yang pergi belajar luar negara. Ada Australia apa. Dia share apa? Dia kata, mereka ni pendidikan anak-anak dia orang masa zaman kecil-kecil. Banyak benda yang dia tak bagi bila orang dewasa, umur 18 tahun ke atas tengok, tapi masa kanak-kanak dia tak akan bagi tengok. Orang putih dia jaga kat tu. Maksudnya kalau masalah TV cerita perang ke apa-apa, dia tak bagi budak-budak tengok. Maksudnya orang putih, dia orang ada kepahaman dari sudut tu. Maksudnya budak-budak jangan dedahkan benda-benda macam ni. Mana-mana family yang tak abai dengan benda tu, kecil-kecil dia akan jadi bebas macam orang dewasa. Tapi kalau yang jaga ni, dia akan jadi satu masyarakat yang bertamadun. Macam orang dewasa walaupun kanak-kanak. Jadi jangan anggap kanak-kanak ni tak tahu apa pun. Tak betul. Mudah-mudahan taklah pelihara kita. Dan kita sendiri ni sebab pilihan tu, carilah kawan baik-baik dan cuba elakkan situasi yang boleh menyebabkan terjebak dalam suasana yang tak elok ni. Allahumma fazna jami'an. Amin. Saya ingin bertanya berkaitan solat jamak kasar pada hari Jumaat dalam tempoh PKPP kan. Bagi seorang yang bukan ahli Jumaat 40 orang, berdosa tak sekiranya dia mula bermusafir selepas subuh hari Jumaat dan meninggalkan solat Jumaat tapi buat solat jamak kasar takdim. Kaedah nak boleh tinggal sembahyang Jumaat ni, dia masih balik kepada hukum asal lah. Kaedah sembahyang Jumaat, siapa yang mustautin, siapa yang bermukim, kalau istilah tu panjang ni, saya panjang sangat, saya sebut sekali lalu dengan CP tu. Siapa yang mustautin, maksudnya yang ahli Jumaat yang 40. Mukim ni orang yang tempat tu kadar lebih pada 3 hari. Walaupun dia tak dibilang sebagai ahli Jumaat mengikut kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, tapi dia wajib Jumaat. Orang ni memang kalau dia bermusafir lepas pada subuh terbit je fajar, memang wajib dia dapatkan Jumaat pada hari itu, sama ada di situ ataupun dalam perjalanan. Apatah lagi dia daripada 40 yang tak ada, dia tak menyebabkan tak boleh terdiri Jumaat. Yang tu memang dia tak boleh musafir langsung lah. Kalau ada musafir mesti sebelum daripada terbit fajar pada subuh Jumaat. Orang-orang yang memang tak wajib Jumaat, maksudnya orang yang memang dalam sistem musafir, wanita, kanak-kanak, hamba, dalam konsep kita bicara PKP ni, orang yang tak termasuk dalam senarai 40 yang disenaraikan untuk hadir Jumaat. Kalau
teknikal menggunakan panggil 40 tu gunakan coupon apa dan sebagainya atau grup WhatsApp ke apa, dia tak termasuk dalam 40. Jadi dia bukan, orang tak wajib dah. Istilahnya orang tak wajib. Jadi atas isu tak wajib ni, kedudukan ni macam orang sakit, macam orang perempuan, macam orang musafir. Kalau pergi pun kena halau. Gedik-gedik masuk masjid silap kena tangkap. Boleh dakwa pula, boleh kena denda pula RM1,000 kompaun apa dan sebagainya. Jadi bolehkah dia musafir? Faham tu harus. Pasal tak wajib dah atas dia. Isu dia kat situ lah. Cara nak menjawab pun, nak ambil faham pun kat situ lah. Dan bolehkan dia jamak takdim? Kalau faham tu sah. Jamak takdim maksudnya asar dibawakan ke sembahyang zuhur dalam keadaan dia tak sembahyang Jumaat dan dia bukan daripada kalangan 40 tu, dan dia pula kalau pergi masjid kena halau, bahkan kena denda pula pasal tak dipanggil, bahkan menyalahi peraturan dalam peraturan PKP ni. Okey, siap. Okay, lalu. Pasal saya jawab soalan. Soalan seterusnya, bolehkah perempuan uzur, maksudnya dia tangi haid ataupun nifas, pergi masuk dalam masjid walaupun darah tak keluar kerana nak belajar? Sebab ada yang cakap boleh kerana bukan darurat. Mohon penjelasan. Kaedah kita yang masyhur sedia maklum maksudnya dalam masalah perempuan yang uzur ni memang tak boleh masuk masjid. Bahkan orang tak boleh masuk masjid ni jangan kata perempuan uzur, orang lelaki yang istilahnya ada hadas besar tu pun tak boleh masuk masjid. Sedangkan nak menitik apa? Nak mencemarkan masjid apa? Dia ada hadas besar. Bukan ada haid nifas, nak menitik, nak mencemarkan masjid. Yang tu pun tak boleh masuk masjid. Kalau katalah dia iktikaf dalam masjid, bermimpi menyebabkan jadi hadas besar, wajib keluar daripada masjid. Sedangkan bukan dia nak menitik dan mencemari masjid. Kalau keluar air mani pun, air mani bukan najis. Jadi kaedah kita masyhur khasnya dalam mazhab Syafi'i, memang orang perempuan tak akan boleh masuk di mana premis yang nama masjid sekalipun untuk belajar. Memang tak ada keharusan sama sekali. Antara yang zaman lah ni yang kata boleh-boleh ni macam mana? Ni pahaman-pahaman model lah. Ni kaum-kaum muda. Pahaman-pahaman yang ada pendapat. Mereka pendapat kaum mudah. Saya akan sebut gitu kot. Kaum muda yang ambil mudah dalam hukum hakam. Bahkan dia pergi cari pendapat-pendapat terpencil ni untuk di-highlightkan, untuk dipakai dalam pelaksanaan. Ini masalah. Bukan saja dalam bab masalah nak pergi mengaji, bahkan nak akad nikah misalnya, perempuan kalau dia uzur masa hari nak akad nikah tu, masuk tak apa, seumur hidup sekali je saja akad nikah. Tok Imam tu pun kadang yang beri. Tok Imam mana tak tahulah, saya buat misal dia tu kacau lah, itu tuduh orang kan. Tapi nak kata ada yang faham macam ni. Jadi maksudnya kita punya perjalanan syariat agama ni dah tercemar banyak lah. Jadi berhati-hatilah ada hukum hakam itu. Kalau ada orang nak pakai juga, okay, saya boleh cerita hukum je, saya bukan hakim, mahkamah boleh ambil tindakan pada orang nak langgar. Saya duduk ngaji, tutup guru kita sebut, para ulama kita yang jumhur sebut memang tak boleh masuk masjid sekalipun untuk belajar. Baik. Ilmu akidah dan ilmu adab, mana lagi utama? Pandang pada sudut mana lebih utama, dua-dua tu utama. Tapi pandang dari sisi lebih utama akidah. Pasal tak ada akidah, tak guna adab. Tak guna adab. Atau kalau kita sebut, ada tak orang kafir yang baik tapi tak beriman? Masuk syurga, masuk neraka. Untuk mana besar? Akidah ke adab? Baik, akhlak, tolong, raya korban, dia bagi lembu kita. Kita kambing, tak ada. RM10 dah keluar. Gotong royong je tak. Toko daging korban ni datang. Tu pun pergi tolong, potong daging, bukan potong, dia sorok lagi buat balik daging. Orang kafir dia bagi lembu seekor, 10 ekor dia bagi kat kita. Saya suka tengok orang Islam makan daging. Saya suka bantu orang Islam. Tapi orang kafir, cantik adab. Aku tak kelaku. Ada iman tak? Mana mahal lagi? Okey, alhamdulillah. Boleh. Untuk adab tak ada. Tak je. Kena atas kata mana lebih utama. Tentulah akidah. Dan sepatutnya bila orang ngaji akidah, sepatutnya ada adab. Jadi bila ada akidah tak ada adab, macam mana? Maksudnya mesti ada something wrong lagi. Maksudnya dia hanya faham akidah, tapi akidah itu tak menyebabkan dia jadi beradab. Sepatutnya kita bila ada akidah, kita sepatutnya lebih beradab daripada orang kafir. Kalau orang kafir dia ada semangat tolong-menolong, sepatutnya kita dengan akidah kita lagi kuat tolong-menolong daripada orang kafir. Kalau orang kafir kata apa, dia ada semangat tolong-menolong, untuk bantu-membantu, semangat macam-macam lah, kebaikan-kebaikan macam tu kan, adab, akhlak, cakap lemah lembut. Sepatutnya kita pun
ada lemah lembut di situ. Cuma dia ada disiplin lah, mengikut kaedah agama kita. Pasal kaedah kita bila sebut adab ni, umumnya adab. Cuma bila kata adab tu, adakah berperang bukan adab? Pasal ada bab kita sampai disuruh berperang. Sampai orang yang sepatutnya kita perang, kita tak perang, itu hukum tak ada adab. Yang tu kena ngaji khas. Umumnya sebut adab tu lah. Pasal adab kita ni kena faham yang mana yang dipanggil adab tak adab, yang tu mesti ikut kacamata syarak. Kacamata tu mesti letak betul. Kau tengok kacamata tak betul, kau faham adab ni semata-mata cakap lemah lembut. Ada tempat yang memang kena berkasar. Satu, ada orang tak faham, kadang-kadang dia tengok kenapa ustaz ni kasar sangat. Bengih sangat ustaz ni. Tengok orang kafir ni cakap lemah lembut aja. Taklah dengan dia cakap lemah lembut tu kau boleh ikut apa dan mencontohi dia dan memenangkan dan mentertawankan hati kau pada orang kafir di atas lemah lembut dia. Yang ni ustaz ni walaupun kasar, pasal apa dia kasar? Pasal dia ada benda bertegas di atas benda yang sepatutnya dia kena bertegas. Kalau tidak, tak ada syariat perang dalam Islam. Yang tu memang kena ada pengajian bagi betul tu. Format. Nak bagi skru longgar balik, bagi ketat balik. Apa yang nak bagi betul kan. Macam mana syarhan adab itu. Kata orang sebut hikmah pun sama. Istilah orang. Apa hikmah ni? Hikmah bukan tentu cakap lemah lembut. Ya tak? Antara hikmah cakap kasar. Pasal ada orang bila cakap lemah lembut, dia tak terkesan. Jadi apa hikmah? Cakap kasar. Ada orang jangan main tak hikmah. Apa hikmah dia? Mainlah kau. Tak usah balik rumah. Nampak? Jadi hikmah ni bukan semestinya lemah lembut. Hikmah ni betul cara. Istilah saya ngaji, Tok Guru syarah dalam bab masalah hikmah adab ni, dia sebut hal dengan muqtada hal. Maksudnya, kalau sebut audien, orang yang kita nak bercakap tu dengan kita nak bercakap, kita nak gunakan formatting apa? Mesti betul. Kanak-kanak cara kanak-kanak, orang cerdik cara orang cerdik, orang bodoh cara orang bodoh. Hamba, dia kena pukul. Orang cerdik, tak payah pakai bahasa. Keling mata, cukup dah. Cukup. Paling muka pun badan dah untuk jadi terkesan bagi orang cerdik. Cukup. Tak payah bercakap. Tapi ada orang macam mana? Kau tak mau tengok aku? Lagi aku suka. Mana hikmah? Sekali lalu tu. Jadi atas soalan utama asal mana yang lebih utama? Tentulah akidah. Dan bila akidah betul, insya-Allah dia akan membuahkan adab. Satu Rasulullah disebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi akhlak besar sekali apa? Akidah. Akhlak besar sekali adalah akidah. Jadi kalau ada orang yang akidah tak betul, maksudnya awal-awal tak ada akhlak, walaupun nampak lemah lembut. Satu kita tengok padri sembah, orang pergi sembah tok kono, cantik lemah lembut. Selamat pagi ustaz. Dia selamat pagi kat kita. Macam mana? Tak ada adab nama dia. Macam apa? Tak ada akidah. Tak ada akidah. Dari segi lemah lembut dia tu hormati orang lain, itu satu hal. Kesopanan, kesusilaan ada kat dia tu tak. Tapi kepercayaan daripada Allah Ta'ala tu tak ada. Yang tu menyebabkan sebenarnya dia tak ada adab. Dan dia beradab pun sebenarnya dia beradab atas dasar apa? Kita kalau beradab atas dasar akidah kita beradab atas akidah kita dengan Allah Ta'ala, satu kita adab. Yang tu pun banyak benda yang perlu kita dapat pengajian dan kefahaman betul. Sekali lalu rasa saya jawab soalan tersebut. Mana lebih utama didahulukan antara hutang individu dengan membuat korban, atau selesaikan kesemua hutang-hutang individu dahulu baru boleh buat ibadat korban? Kerana ada orang kata bayar hutang tu wajib, tetapi ibadah korban tu sunat. Begitu juga dengan sedekah atau infak. Adakah perlu selesaikan hutang individu dahulu? Bab hutang ni kaedah ulama kita, dia ada dua istilah hutang. Hutang yang wajib bayar akan datang, wajib bayar sekarang. Yang tu kot bahasa mudah sebut bahasa Melayu je lah. Dia ada hutang yang dah sampai tempoh untuk bayar, dan ada hutang yang belum sampai tempoh untuk bayar. Hutang yang belum sampai tempoh untuk bayar, tangguh-tangguhlah. Hutang rumah 25 tahun. Takkan 25 tahun tak korban? Takkan 25 tahun tak ada infak? Dah habis tunggu habis hutang ni, hutang rumah, hutang kereta ni, takkan tak ada infak langsung. Jadi hutang yang dari segi konsep betul, hutang perlu diselesaikan untuk korban dan infak. Cuma hutang mana? Hutang yang dah sampai tempoh untuk dibayar hutang. Tu betul. Kalau kita berhutang, kita sebut manually lah kan. Kita hutang dengan kawan kita 5,000.
Kita kata aku akan bayar setiap bulan 1,000 misalnya. Tempoh 5 bulan. Bulan ni mesti bayar kat dia 1,000. Jadi 4,000 lagi tu bulan ni nak buat korban, bulan ni nak infak, bulan ni nak wakaf. Yang ni bulan ni. Boleh ya? Dengan 1,000 yang kita dah bayar kat dia. Yang lain tu sah untuk kita dah buat infak, nak buat wakaf, kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi yang depan tu usahakanlah untuk bayar hutang yang bulan depan punya. Pasal dia tak sampai tempoh lagi. Appreciate dia macam tu. Jadi kalau ada orang berpahaman tak payah korban, tak payah buat infak apa, pasal apa? Pasal hutang aku semua berhutang yang ni tak selesai lagi. Aku mati pun belum tentu habis hutang. Lagi takkan tak buat infak sikit pun, takkan tak ada korban. Jadi yang ni kesalahpahaman mengenai isu hutang tu. Jadi istilah hutang tu lah, hutang yang dah sampai tempoh, hutang yang belum sampai tempoh. Hutang yang memang perlu diselesaikan untuk membuat benda yang sunat. Yang atas nama hutang tu ialah wajib. Hutang mana wajib? Hutang yang dah sampai tempoh untuk dibayar. Saya ada soalan. Apakah dibolehkan bertayamum menggunakan busut tanah? Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i khasnya, nak bertayamum mesti menggunakan debu tanah. Dan tanah tu mesti tanah yang tak ada campuran benda asing. Jadi kalau faham busut tanah ni, faham busut, dia bukan tanah yang asli. Busut tu sama ada anai, busut semut. Bahasa mudahnya macam kita jumpa sarang, kata apa yang buat selalu kat dinding apa tu? Angkut-angkut. Boleh tak kita buat sarang angkut-angkut tu, ambil tanah angkut-angkut untuk dibuat tayamum? Yang tu kot, lebih kurang busut lah kan. Faham tu tak boleh. Pasal apa? Pasal dia bukan tanah semata-mata. Dia tanah yang telah bercampur dengan air liur daripada anai-anai, semut, angkut-angkut binatang-binatang yang jenis buat sarang gunakan tanah tu. Jadi tak sah untuk dibuat tayamum daripada tanah, walaupun ada unsur tanah, tapi tanah tu dia bukan tanah yang sa'i dan thayyibah. Siap. Okay, dulu. Satu kaedah kita, kalau orang tanya juga, kalau saya lanjutkan tu, boleh tak kita nak bertayamum menggunakan debu yang ada di dinding? Kalau dia memang debu, tak apa. Tapi jangan habuk. Sawang. Atas kapal terbang, ada ke debu tanah? Itu kan debu tanah. Tu habuk. Kaedah kita mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti atas ulama tafsir, atas qawaid kita Imam Syafi'i khasnya, disyarahkan fatayammamu sa'idan, sa'idan tu mesti daripada tanah. Dan di tanah, kalau kata dia debu tapi bukan daripada tanah, misalnya kita duduk kawasan orang duk ambil kuari batu misalnya, ataupun tempat dia letukkan ambil batu mamar apa, jangan duduk kat Ipoh tu, dia meletup apa dan sebagainya, kita duduk kawasan tu kat pokok pisang, daun-daun kayu apa, tengok putih je, dia batu kapur, jadi dia bukan tanah. Jadi batu kapur tu kalsium karbonat apa nama kimia dia kan. Boleh tak yang tu kita buat tayamum? Tak boleh, pasal dia bukan tanah. Dia bukan tanah. Isteri saya mengalami sangat sakit pada kepala lutut apabila sujud dan melipat kaki apabila duduk iftirash. Ia sudah berusaha merawat lutut tetapi masih belum hilang sakit yang jadi semasa isteri saya sembahyang. Dia boleh qiyam, boleh rokok, boleh i'tidal, tetapi tak boleh sujud dan tak boleh duduk iftirash kerana sakit pada lutut tadi. Hanya duduk di kerusi. Sakit lutut ini baru sekitar 2 bulan. Adakah sah sembahyangnya? Bagaimana cara sujud dan duduk iftirash di kerusi yang betul? Jika suatu masa nanti sudah sembuh sakit lututnya, adakah perlu qada semula sembahyang yang sujud dan duduk iftirash di kerusi tadi? Jadi ada beberapa persoalan. Pertama, kena faham isu ni lah. Sakit lutut yang amat sangat. Boleh berdiri, boleh rokok, boleh i'tidal, tak boleh sujud. Letak je lutut dekat lantai sakit. Bengkok tak boleh, sakit. Jadi faham ni memang tak boleh sujud. Orang tak boleh sujud macam ni memang dia tak, maksud sujud memang rukun sembahyang satu hal. Macam mana pun dah sampai tahap keuzuran macam ni, memang tak boleh sujud lah. Pasal cecah je lutut, faham sakit sangat ni, cecah je lutut sakit. Faham sakit sangat. Dengar saya sebut bahasa tu lah, saya nak sebut tu pasal mesti di atas. Okay, betul, cecah je lutut sakit sangat. Memang lutut ni tak boleh kena langsung. Bahkan kalau biasa pun kalau pegang je lutut sakit.
Memang ada orang yang ada masalah macam ni. Yang ni memang dari segi istilahnya dia memang tak perlu sujud untuk sembahyang. Cuma di atas kaedah soalan tanya, bagaimana dia nak sujud dan duduk iftirash di atas kerusi yang betul. Duduk atas kerusi, dia memang boleh duduk atas kerusi je lah. Nak duduk iftirash atas kerusi, macam mana duduk iftirash yang sebenarnya, memang tak boleh lah. Jadi duduk atas kerusi ya. Kaki bawah, punggung lah atas kerusi. Cuma cara sujud, yang ni yang nak kena perhati sikit lah. Kaedah yang memang ada tutup guru kita sebut, bahkan memang ada ulama'-ulama' kita yang dah bahas dalam bab macam ni, untuk sujud dan rukuk bagi orang yang memang kes lutut yang memang sakit, yang memang tak boleh sujud sama sekali ni, rukuk dan sujud dia adalah dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk atas kerusi. Jadi dia kiam, rukuk, i'tidal. Selalunya yang kita dah tengok sujud tu duduk atas kursi kan. Di atas kaedah mesti sujud lebih rendah daripada rokok. Masyhur yang tutup guru kita duk sebut rokok, i'tidal. Sujud dia macam mana? Dia bukan duduk atas kursi, pasal bila duduk atas kursi dia akan jadi fenomena badan dia taklah lebih bongkok ke bawah berbanding dengan ketika rokok. Pasal rokok dia boleh duduk macam ni. Ketika dia duduk atas kursi, badan dia hanya boleh duduk macam tu. Kalau dia bongkok rapat pun, masih takkan boleh setara rokok. Rokok macam tu, i'tidal, sujud macam mana? Dia masih turun dengan lebih pada sujud. Waktu duduk untuk tahiyat nanti saja dia duduk atas kursi. Ataupun duduk antara kedua sujud. Yang tu dia duduk atas kursi. Jadi, kalau saya bagi contoh dengan tangan je lah kan, pasal untuk mudahkan tak payah saya bergerak apa. Kiam. Bagi kes yang memang tak boleh sujud langsung. Masa gitu rokok, i'tidal, sujud. Sujud dia macam mana? Lebih rendah daripada kedudukan rokok ni. Sama ada nak tepakkan tangan ke bawah, kalau boleh, memang boleh. Pasal lutut tak boleh bengkok. Jadi dia boleh bengkok pun sekadar untuk boleh duduk atas kursi. Jadi sujud dengan keadaan itu, duduk macam mana? Duduk atas kursi. Sujud dia kena berdiri, bongkok balik macam tu. Bukan macam selalu kita tengok praktikal orang sujud di atas keadaan atas kursi, rokok macam biasa, sujud, dia duduk atas kursi, dia sujud macam tu. Sepanjang saya duduk mengaji, tutup guru yang memang ada baca kitab pun ada memang ada yang sebut macam tu. Cuma saya tak sebut khusus-khusus apa tu, saya dah lama tak perhati kitab-kitab yang sebut tu. Tak teringat dah. Kitab Jawi je pun ada bahas macam tu pun dah cukup dah untuk bahas bab-bab macam tu. Yang tu kaedah yang ada lah untuk orang bagi masalah lutut macam ni. Okey, lalu saya sebut bagaimana atas soalan khas tanya mengenai ayat dia kata sangat sakit kepala lutut. Cuma sikit saranan saja orang yang sakit lutut. Sakit lutut ni kaedah dia kena beli vitamin untuk lutut, gitu kan. Kena ada suplemen yang untuk merangsang membentukkan balik pelicin untuk lutut itu boleh berfungsi semula. Kalau buat pembedahan apa tak tahu lah, ada kaedah yang ada macam tu. Lah ni pun rasanya farmasi memang ada macam tu, sikit macam tu lah. Pasal ada orang-orang yang memang boleh selesai masalah lutut dia dengan makan ubatan-ubatan yang membentuk gitu. Masalah yang ada sekarang ni ialah orang tengok duduk bawah boleh, kursi dia bawa kan, kuat dah tu, pergi Tesco elok dia lari berjalan, tapi sembahyang atas kursi. Yang ni masalah. Cukup saya sebut tu banyak. Dipahamkan di Arab Saudi mereka berpahaman Wahabi. Ada lagi isu Wahabi ni. Jadi bagaimanakah kita pergi menunaikan umrah dan solat berjemaah dengan berimamkan imam yang berpahaman Wahabi? Terima kasih. Kalau imam tu kita memang faham, dia memang Wahabi betul, kita memang kena imam tu, memang imam tu Wahabi, memang tak boleh ikut imam ni. Itu kaedah kita. Tapi umumnya kita sebut Wahabi itu. Tapi betul ke dia Wahabi? Semua Wahabi ke Arab Saudi? Tidak juga. Tapi atas kita sebut kerajaan lah. Umumnya Malaysia ni apa? Orang faham Malaysia ni apa? Kerajaan Islam. DAP Islam. Tak. Yang itulah kot sekali lalu bahasa untuk sebut. Ada bahasa umum dengan yang
sebenarnya yang realitinya. Jadi umum kerajaan Arab Saudi ni Wahabi. Semua Wahabi ke? Tidak. Jadi imam yang kita imamkan sembahyang tu, adakah dia memang Wahabi? Wallahu a'lam. Kaedah disebut oleh ulama kita, bila kita ke sana lah khasnya, boleh tak kita berimam dengan dia? Zohir mereka bersembahyang dengan cara kita ahli kiblat, kita pun tak pernah semak akidah dia, dia pun tak pernah zohirkan apa akidah dia, ikut aja. Siap. Itu kaedah yang disebut oleh ulama tu. Jadi pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan nak ikut sembahyang jemaah, atau kaedah yang usul ulama kita ajar, dia kata zohir orang Islam ni adalah mukmin, sahih akidah, sahih amalan, tengok amalan pun tak ada masalah. Buat macam mana? Ikut aja. Ikut aja. Melainkan orang yang memang kita kenal secara khas, katalah ada satu orang ni nama A ni, dia memang Wahabi gilanya. Memang akidah dia akidah Mujassimah. Memang istilahnya akidah dia boleh menyebabkan keluar daripada ajaran Islam, naudzubillah. Tapi dia jadi imam, kita memang kenal. Especially dia, siapa dia tu dengan tentu ain dia, nama orang ni jadi imam. Ini memang tak boleh ikut. Memang kita tak boleh ikut dia. Itu satu. Begitu juga antara orang yang tak boleh ikut, kita memang kata macam ni, imam ni semua Wahabi. Kita memang burung macam tu. Dia tak ada hukum macam saya sebut asal tadi, kata asal orang beriman ni akidah dia sahih, amalan dia betul. Dia tak ada macam tu. Dia memang kata, aku pergi Mekah, aku takkan berjemaah sama sekali dengan dia orang ni. Imam memang Wahabi gila punya. Kalau dia berpahaman dan beriktikad bahawasanya imam itu adalah orang yang memang salah akidah, dia memang tak boleh ikut. Itu kaedah kita. Jadi kalau umumnya biasanya kita pergi Mekah ni tak ada apa-apa masalah kita beranggapan salah akidah pada golongan pada imam yang sembahyang tu, dari segi hukum zahir sah berimam kan imam di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Kalau sikit bandingan mudah kita sebut macam ni, kita misalnya sembahyang dekat R&R, imam pun kadang-kadang agak lantik je siapa nak jadi imam, boleh tak kita ikut mana-mana orang yang sembahyang tu untuk kita berimam dengan dia? Boleh. Zohir je, dia orang Islam, dia sembahyang, peraturan kita sembahyang pun tengok, pakaian semua elok, aurat apa. Macam mana? Kita nak jadikan dia sebagai imam. Ya? Bukan tak sah sembahyang ke? Bukan kencing tak basuh ke? Lain kau duk faham itu buat apa? Zohir dia macam mana? Bahasa mudah gitu kan. Sekali pun kita tengok rambut dia kerintin. Laki, rambut panjang. Kepias tak pakai. Macam mana? Tapi aurat apa semua, syarat-syarat tengok semua cantik. Tapi tengok perwatakan, macam mak kutu je. Macam mak rok je, katalah itu. Macam mak rempit je, macam mana? Sah untuk jadi imam. Zohir dia Islam ni sebenarnya, akidah dia macam mana? Wallahualam. Tentang liberal ke? Tentang apa pahaman ke? Tapi tengok zohir macam mana? Sah nak ikut? Zohir? Sah, Muslim. Siap. Amalan pun tak ada benda yang bertikai apa, tak ada buah batu tanah apa, kabala ke apa untuk buah depan tu. Katalah tak ada benda-benda macam tu. Memang sah. Jadi sah ikut. Walaupun kita tak kenal dia. Itu kaedah. Tapi kita ni memang dah ada syak sangka. Dia ni Fatihah baca elok, tengok berapa macam daging dadah je. Fatihah kan betul macam ni. Kau pernah mengaji, Fatihah kan betul. Tuan-tuan dah memang ada mengiktikadkan orang yang nak diikut itu dengan ada benda yang boleh mencacatkan amalan solat dia, menyebabkan amalan dia tak sah kita berimamkan dengan orang yang kita beriktikad macam ni. Itu kaedah. Untuk mudahkan faham kepada masalah ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi ke Tanah Arab tu. Baik. Mana lebih ditakuti? Kita takut COVID-19 dari takut Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, kita juga wajib jaga nyawa kita daripada penyakit yang berbahaya. Mohon penjelasan. Kaedah kita tak ada takut kita melainkan ke Allah Ta'ala. Baik mudarat manfaat datang pada Allah Ta'ala. Bahkan kalau tak mati kerana COVID pun, kerana lain boleh mati. Berapa ramai yang tak kena COVID mati. Jadi mati benda yang pasti. Sama ada sebab dia dengan COVID-19 atau hal lain, itu belum tak tahu. Ada orang kena COVID pun tak mati, ada orang tak kena COVID pun mati. Jadi sebenarnya bukanlah benda yang perlu ditakutkan sangat, yang takut bahasanya. Macam mana pun diajar pada kita proses sabab-musabab. Elakkan benda-benda yang boleh bawa mudarat. Carilah seberapa banyak perkara yang boleh menyebabkan manfaat. Itu kaedah. Itu kaedah. Kaedah kita di atas jalbul masalih, darul mafasid. Tolakkan apa benda yang bawa mudarat, apa yang bawa manfaat, dicari. Jadi antara kaedahnya, bila atas kata COVID ni sebab menyebabkan tersebar virus ni apa-apa, dia pula bahaya macam ni, susah, tak ada rawatan, tak ada vaksin apa.
yang buat masa ni ditemui untuk menselesaikan isu-isu COVID-19 ni. Jadi kaedah dia apa? Buatlah sabab di atas prinsip kalau kita ada wabak tu, kita jangan pergi ke tempat orang tak ada wabak, dan kita yang tak ada wabak jangan masuk pada tempat orang ada wabak. Itu prinsip lah. Itu prinsip. Jadi yang tu prinsip apa? Itulah prinsip takwa kita pada Allah Ta'ala. Macam mana kalau saya sebut gini, janganlah makan racun. Kalau dah makan racun, berubat. Tapi jangan saja pergi telan racun di atas akidah kerana Allah saja bagi mudarat dan manfaat. Tak betul? Memang Allah bagi mudarat manfaat, tapi dah diajar prinsip apakah dia pada ghalibnya bawa mudarat, apa dia pada manfaat, hindarkan mudarat, carilah manfaat. Itu prinsip. Itu prinsip. Satu kaedah kita atau orang beriman ni, mainlah isu apa COVID-19 ke Dajjal ke apa esok, na'udzubillah. Apa kaedah kita? Tetap pergantungan kita, hati kita ke orang Ta'ala. Cuma kena mengaji. Kalau tak belajar memang tak dapat. Berapa orang yang memang begitu sensitif sebut COVID-19, dia boleh faham COVID-19, padahal apa benda COVID tu, dia pun short form kan, COVID, Corona Virus Disease kan, yang ditemui pada tahun 2019. Itu maksud COVID-19 tu. Boleh pula dia faham, sebut Allah tak faham. Jadi maksudnya macam mana boleh dia tak faham Allah tapi dia boleh faham COVID-19? Pelik tu. Kalau dia kata pelik lah, saya pelik lagi pelik daripada orang yang tak faham apa maksud Allah. Bahkan para ulama kita sebut apa? Allah ni dia araful ma'arif, isi ma'rifah yang sangat ma'rifah. Syarah dia macam sekali lalu sekarang ulama kita syarah macam ni. Allah tu dah ada makna dah. Buang alif, lillah. Buang satu lagi, alif, lahu. Buang lam kan, silap saya sebut. Buang alif, jadi lillah. Ada alif dan lam ha. Buang satu lam, ilah. Buang alif, buang la, buang dua-dua, buang Allah. Buang hamzah pula. Buang hamzah lillah kan. Buang Ilah tu jadi lahu. Buang alif, lam tu tengah ha je. Huwa kembali pada Allah Taala. Semua ada makna. Dahsyat tu. Tak wati pun. Kita tak wati. Kita sebut batu kan ada makna. Kan ada benda yang istilahnya tasawur. Dia maksud kalimah pula isim, kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha. Kalimah yang menunjukkan makna, sama ada makna sifat atau makna zat. Mesti ada. Allah nama zat. Dan zat yang ada sifat. Takkan tak faham makna. Saja ke sana sikit, saya tak boleh, saya muntah keluar tu. Jadi sepatutnya kita yang tu yang nak kena belajar faham ke Allah Ta'ala, dan memang bila sebut Allah ni itu yang boleh wajilas qulubuhum tatma'innul qulub wala zikrullahi akbar. Uzkurullah, sebut Allah ni benda besar sebenarnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat macam tu. Jadi di atas prinsip sabab musabab ni, kita memang ke Allah Ta'ala. Jadi taklah bermakna macam ni pula. Bila dah takut Allah Ta'ala, kita tak takut COVID-19. Kita boleh masuk pasal penyakit. Tak. Isyarat hadis Rasulullah, dia kata firru minal majzum kama firaraka minal asad atau kama qala. Rasulullah bagi isyarat masalah penyakit apa sebagainya ni. Dia kata kamu kena lari daripada orang penyakit kusta macam mana kamu lari daripada singa. Masa yang sama Rasulullah kata la adwa wala tiyarata. Tak ada penyakit berjangkit, tak ada kesialan burung. Syarahan satu-satu panjang kan, tapi nak sebut tak ada penyakit berjangkit, tapi Rasulullah suruh lari pada orang penyakit kusta macam mana lari pada singa. Macam mana nak selesaikan hadis-hadis macam ni? Ni bahan mentah, tak erti proses, rosak. Satu ulama kita dah selesaikan ni, apa dia? Akidah tetap kepada Allah Ta'ala, dia yang bawa manfaat mudarat. Cuma hindarkan sabab boleh sebab mudarat. Macam mana tengok orang ni, kita pula ada penyakit, umur dah lebih, penyakit pula macam-macam berangkai, hindarkan daripada orang penyakit, pasal keberangkaian nak kena penyakit tu ada atas jalan proses asbab. Kalau ada orang yang memang sihat, tak ada masalah apa, imunisasi dia kuat, memang la adwa wala tiyarata. Nak dapat ni la yusibana illa ma kataballahu lana. Dia ada prinsip-prinsip tafsil macam tu. Dalam penyelesaian macam mana pun, atas prinsipnya tetap hati kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Masalah sabab untuk bawa mudarat ni hindarkan. Bahkan saya sikit cara ini, bahkan kita lihat berapa ramai orang yang begitu fobia dengan COVID-19 tapi tak pernah ada rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Ini masalah kita lah.
Mudah-mudahan Allah taufik hidayah kita, mudah kita bertemu dengan guru-guru yang boleh ajarkan kita supaya boleh kenal Allah Ta'ala dan boleh Allah sentiasa di hati, always in my heart, insyaAllah. Adakah seorang itu tidur kakinya melunjur, adakah boleh seorang itu kakinya melunjur ke arah kiblat? Atau kata boleh, dia bukan haram tapi adab. Soalan saya macam ni, boleh tak kita tidur, tuan-tuan, mak ada kat depan, kita angkat kaki lunjuk kat dia? Cukup. Kalau mak pun tak boleh, kiblat macam mana? Satu kita diajak nak kencing berak pun tengok kiblat, nak tidur pun tengok kiblat. Maksud apa? Supaya jangan tempat-tempat yang dimuliakan syarak kita menunjukkan kaki ke sana. Yang ni untuk orang sihat. Ada pun orang sakit dia sembahyang memang kaki dia kena menghadap kiblat kalau dia dalam keadaan baring. Maksud apa? Itu prinsip orang sakit. Ada pun kita yang sihat ni memang menunjukkan kaki pada tempat yang dimuliakan ni, yang ni istilahnya melanggar adab. Baik. Adakah larangan tidur menunjukkan kaki ke arah kiblat? Ya, memang ada. Bahkan kaedah kita kalau belakang saya ni kiblat, kepala sini, kaki sana. Itu antara kaedah-kaedah tidur. Ataupun kepala di sebelah kanan, ngiring di kanan, menghadap ke kiblat, macam mana mati dalam kubur. Ataupun bagi khasnya bagi orang yang bermasalah perut, dia tidur di atas sebelah kiri, ke kiri dia adalah kiblat. Kiri dia akan menghadap kiblat, tapi dia akan baring ke arah kiri. Jadi dada menghadap kiblat dengan baring di atas belah kiri, lambung kiri. Sikit lalu gitu. Kita sedia maklum, soalan seterusnya, bahawa terdapat berbagai bentuk fasik akibat daripada muamalah ghurur dalam insurans, terutamanya kad perubatan, medical card, sama ada individu ataupun kemudahan pekerja. Ada jenis polisi yang hanya menjamin bayaran untuk rawatan di dalam ward hospital, tidak sebagai pesakit luar. Akibatnya ada pesakit yang mendesak doktor ataupun sistem hospital swasta untuk mengaburkan diagnosis agar berlaku juga kemasukan wad. Bukan saya buat maklumat palsu ada ni, yang sudah tentu memberi untung besar, memberi untung terhadap doktor, pesakit dan hospital. Tetapi pada pendapat saya, yang ini meluas dan menserakkan riba. Soalan, apakah hukum persaksian palsu terhadap doktor yang dilakukan atas desakan yang kuat daripada pihak pesakit dan hospital? Soalan fokus itulah kan. Saya nak surai satu-satu tu. Ada sedikit sebanyak saya sebut masalah insurans tu. Umum kaedah ulama kita sebut insurans nyawa, insurans harta, dia adalah maisir, termasuk dalam bab judi. Jadi siapa yang sengaja menyebabkan diri dalam dia, maksudnya sengaja buat judi lah. Kalau kita rasa sport toto, Magnum Eye, dah macai apa tu, kita rasa dah haram gila dah. Yang ni lagi haram gila, bukan RM10 kerana beratus-ratus. Belakang melibatkan tahun. Belak tu konsistensi kita membuat bayaran di atas berharap kita jika ada bencana akan dijamin harta, nyawa, kesihatan kita. Judi namanya tu. Jadi atas soalannya, doktor yang telah ditugaskan untuk merawat dengan polisi-polisi yang telah disediakan dengan syarat-syarat yang ada untuk mendapatkan bayaran-bayaran tertentu ni, mesti atas syarat-syarat macam mana sekali lalu kita baca dalam soalan tadi. Jadi doktor bila buat sebagai rawatan pesakit luar, sedangkan syarat dia mesti masuk wad, masuk dalam wad, sedangkan dia tak duduk wad. Jadi doktor dipaksa, didesak oleh pesakit. Kaedahnya penyaksian palsu dilarang dalam kaedah syarak itu. Antara dosa-dosa besar adalah syahadatul zur, saksi palsu. Saksi palsu. Bahkan saya ngaji kalau almarhum Pak Teh dulu, dia saksi palsu ni, jangan kata bab doktor apa yang tak masuk wad, kata wad, yang tak sakit, kata sakit, katalah gitu kan. Almarhum Pak Teh tu,
dia antara benda yang dia tak amalkan dalam muamalah bersama dengan masyarakat ni, apa dia? Lepas sembahyang mayat, tanya pada jemaah, apa kita nak si atas mayat ini? Walaupun ada setengah-setengah tempat mengamalkan amalan tersebut. Memang ada wajah untuk mengamalkan dia. Tapi kalau almarhum Tok Guru Batin ni, dia tak amal hak tu. Pada dia bukan amal. Pasal dia berpegang atas prinsip, kita tanya lagi, ada orang tak kenal mayat tu. Kita tanya, apa kita nak saksikan pada mayat ni? Baik. Ahlul iman, ahlul syahadah, ahlul Islam, ahlul khair misalnya. Macam-macam amalan dan sebutan doa tu. Atas prinsip doa, sah. Doa. Supaya mayat tu didoakan dengan kebaikan. Memang ada fadilat-fadilat mendoakan mayat. Sebutkan dia benda baik walaupun tak tahu sebenarnya kebaikan dia apa. Tapi dengan orang duk sebut baik itu, mudah-mudahan kebaikan tu hasil pada mayat. Dia jadi macam doa. Memang ada tempat-tempat yang ulama amalkan bersoal kepada mayat yang bila dia mati dengan setiap kali lepas sembahyang mayat dengan macam tu, memang ada jalan dia, ada wajah dia. Tapi kalau almarhum Patih, Guru Patih dulu, dia tak jadikan yang tu sebagai amalan dia. Bahkan kat kami di syarah kata dia tak amal tu siapa? Dia termasuk dalam syahadatul zur. Dia tak mau saksi palsu. Kalau kita nak kata baik, ya Allah, orang ni baik. Melainkan orang yang memang betul-betul dan memang baik. Itu dia katanya. Sepanjang pengalaman saya sembahyang mayat dengan dia, saya ingat ada beberapa peristiwa yang memang dikenal sangat mayat ni. Bila habis-habis sembahyang, dia memang dilantik untuk jadi imam, diserahkan wakil untuk jadi imam. Kita nak kata apa mayat ni? Ini memang baik sungguh. Dia ada orang tak jawab, dia jawab. Masa lain tak ada. Kalau ada orang lain tempat-tempat yang kadang tempat-tempat jauh dipanggil yang memang ada malam macam ni, dia tak jawab pasal dia tak kenal. Nak kata baik buruk, nak kata jahat. Dah kita saksi palsu juga, jahat pun palsu, baik pun palsu juga. Kita tak tahu dia sembahyang tak sembahyang, mengaji tak mengaji. Sembahyang di waktu jaga tak jaga, akidah dia betul tak betul, kencing basuh tak basuh. Riba tak riba, taubat tak taubat, mana kita tahu. Nak hukum zahir satu hal, doa satu hal. Tapi dia tak kenal, nama dia syahadatul zur. Tertu pun dia tak bagi. Bayangan apatah lagi kalau asalnya ngaja untuk membuat penjaksian-penjaksian yang palsu, apatah lagi ada benefit di situ. Keuntungan dapat dekat doktor macam ni. Diberi pula dengan rasuah ke apa, lagi akan berdosa besar lah. Jadi atas soalan, kalau ada desakan, dobit desakan ni, kaedah kita, kalau dengan sebab desakan tu, dengan sebab tu akan jadi mudarat besar kita. Yang ni mudarat kecil, hindarkan mudarat yang besar daripada mudarat yang kecil. Ya. Jadi maksudnya, ada orang yang berpangkat apa, kalau dia bagi arahan macam ni, kalau kita tak tunai, kita kena buang kerja, pindahkan tempat lain, kedudukan kita diancam macam itulah bahasanya kan, pasal ada orang yang berkuasa macam ni. Kalau ada desakan macam ni yang menyebabkan istilahnya boleh memudarat dan kemudaratan yang lebih besar daripada kemudaratan saksi palsu tu, mau pergi bahasa gitu, laksanakanlah desakan tu. Dia atas terpaksa tu pun buat dengan kata aku terpaksa buat ni. Atas rela tidak, pasal benda tu salah, istilahnya saksi palsu. Baik. Masihkah dianggap menyelamatkan nyawa ataupun mengundang dosa? Faham tu memang mengundang dosa lah kalau sengaja buat. Melainkan di atas isu-isu desakan. Apa pula hukum terhadap pesakit yang mendesak, sama ada bimbang tentang keselamatan diri ataupun sengaja menipu untuk mendapatkan rawatan? Kalau semata-mata untuk dapatkan rawatan tu, menipu tu memang satu kesalahan besar lah. Satu kalau kita faham sekali lalu tu yang awal-awal syarak dah haramkan proses judi tu. Tu yang kalau nak sebut panjang lagi orang marah pula kan. Dapat mendapat dari orang tu satu hal lah. Tapi atas saya duk mengaji, saya pun belajar kat tuan-tuan, masalah ni memang asal ulama kita sebut tang medical card apa tu, semua tu dia ada unsur maisir, dia ialah judi. Dia hukum bertaruh sebenarnya. Bertaruh di atas satu jaminan yang belum tentu kita akan dapat, tapi yang pastinya bayar kena bayar. Kan judi tu macam nombor ekor, bayar kena bayar, dapat apa belum tentu dan pasti. Insurans bayar kena bayar, tapi dapat apa belum tentu dan pasti. Sakit pun kerana dah ni cukup semua syarat pun belum pasti nak dapat apa tu. Dengan menipu pula lagi kan, banyak-banyak dengan sebab terjebak daripada benda-benda yang salah ni, dia akan menyebabkan dosa yang bertimpa-timpa. Hindarkanlah daripada membuat muamalah-muamalah begini.
Jadi atas soalan apa hukum terhadap pesakit yang mendesak, dia sendiri mendesak. Jadi berdosa pasal dia bukan saja dia nak buat salah, dia nak mengundang doktor pula membuat penyaksian palsu di atas diri dia semata-mata untuk menipu untuk dapatkan pampasan rawatan tersebut. Minta penyelesaian. Apa hukum menyambut hari bapa? Kaedah kita tak diajar untuk ada hari tertentu untuk menyambut orang-orang yang baik-baik. Dia tak ada istilah hari guru, hari mak, hari anak, hari kanak-kanak, hari pekerja. Setiap hari kita memuliakan siapa yang sepatutnya kamu muliakan. Guru always in my heart. Allah always in my heart. Rasulullah always in my heart. My father, my mother, my neighbors, all the mu'min, Muslim, always in my heart. Allahumma fir lil muslimin wa muslimat. Rabbil wali walidayya. Always in my heart. Dia tak ada hari yang khas. Perayaan menyambut hari-hari tertentu, hari bapa, hari ibu, hari kanak-kanak sedunia, hari cacat lah, apalah macam-macam ni, hari wanita lah apa. Yang ni kaedah orang kafir, yang dia orang ni sebenarnya tak ada pun nilai dengan orang manusia-manusia yang baik-baik ni. Cuma nak bangunkan balik semangat nilai murni ni, dia untuk paksa reka satu hari khas untuk menunjukkan kononnya dia orang ada nilai-nilai norma-norma kebaikan ni. Hari khas untuk guru. Tak? Kaedah kita, guru ni walaupun dia bekas guru kita, kaedah kita para ulama ajar, dia bukan bekas guru kita. Dia adalah guru kita dunia akhirat selama-lamanya. Walaupun ajar kita hanya satu huruf. Guru adalah tetap guru. Tambah guru yang kenalkan kita dengan Tuhan, ajar kita, tarbiyah kita macam-macam. Guru adalah tetap guru. Dia tak ada bekas guru aku. Tak ada. Tak ada. Dan guru ni macam mana? Sentiasa kita doakan guru. Pasal apa? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Tambah pula, guru ni guru mengajar kita bab ketuhanan. Kalau dia tak didik asuh kita, macam mana dia asuh sekarang, siapa kita? Tak ada apa-apa hubungan dengan orang Ta'ala pun. Orang yang ni guru ni paling besar. Guru ni paling besar. Kalau guru matematik, kalau dia tak ajar aku matematik, aku tak faham matematik. Itulah kan. Kalau dia tak pukul dulu aku tak jadi baik. Ada juga jasa guru dari sudut tu. Jadi kalau ikut kaedah kita, guru adalah tetap guru. Macam mana pun, nak menyambut tu, atas nama khas, sambut bila, daripada tak ada langsung, itu kot. Tapi, buh-kot je lah. Tapi kaedah kita macam mana? Tak ada kaedah kita menyambut hari-hari khas macam tu. Istilahnya, tak ada hari khas. Itulah. Bapa ni, 24 jam, bapa di hatiku. Ibu, atau seumpamanya. Soalan seterusnya. Saya dengar daripada seorang ustaz, mengatakan bahawa air mazi itu keluar pada permulaan syahwat dan air mani keluar pada kemuncak syahwat. Dan saya pernah dengar juga mengatakan air mazi itu sebagai pelincir kepada air mani. Penjelasan ini daripada seorang ustaz. Apakah ketika air mani itu keluar ia berserta sekali dengan air mazi? Satu soalan. Jika begitu, jika waktu air mani keluar dan terkena pakaian, bukankah pakaian itu berserta air mazi dan najis pada kain itu? Di atas maklumat yang pertama yang diberi, air mazi keluar pada permulaan syahwat, air mani keluar pada kemuncak syahwat. Memang betul pernyataan tu. Satu, ambil satu dulu. Kemudian mazi ni pelincir kepada air mani untuk dia keluar. Betul ke? Statement tu tak betul. Pasal ada orang yang memang tak ada mazi, bahkan terus keluar mani. Ada yang macam tu. Ada orang yang memang ada sedikit aja syahwat, dah keluar mazi. Dan keluar mazi yang panjang dan banyak. Dapat kapasiti yang agak besar. Ada yang bertali-tali mazi keluar dalam proses walaupun syahwat yang orang kata apa, tahap serendah-rendah syahwat pun dah akan ada keluar mazi pada dia. Cuma nak kenal mazi mani itu satu hal lah. Tapi atas nak bagi faham mazi mani itu satu pertama. Kemudian soalannya, adakah ketika air mani itu keluar berserta sekali dengan air mazi? Itu yang kaedahnya, mestikah air mani bila keluar mani mesti ada mazi? Tidak. Bahkan memang boleh ada terus keluar mani tanpa mazi. Macam mana pun katalah tak pasti ada mazi ke mani. Yang tengok zahir mazi, mani.
air mani. Pasal warna putih keluar dengan keadaan terpancut. Ada lazat waktu keluar. Itu antara ciri-ciri mani. Bau dia bau macam tepung diuli ataupun bau macam putih telur. Air mani itu bau dia macam tu, berbanding dengan air mazi, dia jernih macam gam uhu tu, dia likat jernih macam gam uhu dan dia tak ada sebarang bau. Itu adalah air mazi. Jadi adakah setiap air mani yang keluar adalah bersama dengan dia mazi? Tidak. Bahkan kalau tak pasti ada mazi atau mani, hukum dia adalah yang zahir mani, dia ialah mani. Kalau memang tak ada air mani tapi lihat ada warna cair lendir, jernih, melekit, macam tu kot, pekat, yang tu memang mazi ya. Mazi memang najis. Dan bila tak ada mazi, keluar mani saja, adakah mani tersebut najis? Masyhur sebut ulama, tidak. Walaupun katalah atas huraian ada ustaz yang kata mazi ini untuk melincirkan perjalanan. Mani, adakah mani yang keluar tu bernajis? Masyhur sebut ulama, tidak. Bahkan kalau ikut, jangan kata mazi. Bahkan lubang yang keluar air mani itulah, lubang itulah keluar air kencing. Sorry sikit bahasa tu. Jadi adakah mazi tersebut, adakah mani tersebut jadi najis disebabkan lalu di atas saluran keluarnya air kencing? Masyhur sebut ulama, tidak. Tidak. Jadi dihukum mengikut apa yang zahir pada mani lah. Walaupun laluan dia laluan yang sama pada kelaluan air kencing. Begitu juga mazi. Jadi dihukum mengikut apa yang zahir lah. Jadi maksudnya kalau memang yang keluar tu nyata mani, mazi diragui ada ataupun tidak. Zahirnya mani, dia ialah mani dan kena pada pakaian, tak wajib dicuci pasal air mani adalah suci. Tetapi jika memang tak ada mani, yang dilihat tu jernih, tak ada tanda-tanda mani macam saya sebut tadi, nisbah bau, nisbah ada keluar rasa pancut, lazat, bau, warna, maka kalau dia tak ada sifat-sifat mani, dia adalah mazi dan dia adalah najis. Saya jawab soalan. Berapakah kadar suara ketika kita berzikir, berselawat dan juga yang lain-lain? Apakah cukup sekadar kumat kamit di mulut saja? Bagaimana pula kadar suara minima ketika membaca tasbih dan lain-lain dalam solat? Dobit disebut oleh para ulama kita khasnya bab solat, sekurang-kurang dobit suara, kadar suara yang kena keluar atas nama bacaan baca ni, nama qiraah baca ataupun tilawah ni, mesti pembaca al-qari ataupun at-tali dia boleh mendengar bacaan tersebut. Wajib atas khasnya orang sembahyang memperdengarkan semua bacaan rukun qauli dalam solat. Pertama kali takbiratul ihram, Allahu akbar. Di atas soalan, adakah memada dengan kumat kamit mulut? Masyhur sebut ulama, bahkan seingat saya ada ijma' di situ, tak sah jika hanya sekadar kumat kamit mulut. Pasal kumat kamit mulut tak diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai qira'a ataupun tala yatlu, tilawah. Tak dipanggil tala yatlu. Untuk nama tala yatlu ni mesti ada suara sekurang-kurangnya didengari oleh si pembaca, barulah dipanggil qari ataupun tali, atau orang yang membaca, orang yang membaca. Jadi atas prinsip berselawat, bertasbih, tahmid, khasnya dalam bacaan solat, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat atas Nabi, mana yang nama rukun qauli dalam solat wajib diperdengarkan kepada siapa yang membaca. Orang yang membaca mesti dengar suara tersebut. Itu adalah kadar minima untuk solat. Dan juga atas nama bertasbih, bertahmid, berselawat, kadar minima atas kata zikir lisan. Zikir lisan mesti dengar. Kalau kita berselawat, jadi mesti ada bacaan yang terhasil keluar, barulah dipanggil istilah zikir bil lisan. Tu zikir lisan. Adapun zikir qalbi itu satu hal. Atas soalan mengenai kadar suara minimum untuk nama zikir lisan, memang mesti ada suara yang perlu didengar oleh siapa yang berzikir. Itu saya sebut atas nama zikir lisan. Zikir hati dia satu hal. Pasal memang ada pembahasan ulama, pembahasan mengenai zikir hati dan zikir
zikir qalbi dan zikir lisani kan. Atas nama zikir sebut mesti ada zikir yang suara yang mesti didengar, mesti ada suara yang didengar oleh siapa yang menyebut. Saya ingin bertanya tentang hukum melukis gambar manusia dalam bentuk kartun. Anak saya minat melukis. Saya galakkan dia melukis gambar yang bukan menyawa. Tapi dia suka melukis benda-benda menyawa. Apa pandangan Islam? Bab melukis ni macam mana kita pernah bicara dulu, bab gambar. Prinsipnya sama. Bahkan ada hadis yang sahih sebut dengan dosa besar bagi siapa yang al-musawwirun, siapa yang membuat gambar makhluk bernyawa. Bahkan antara azab yang akan kena pada akhirat esok berdasarkan hadis itu, dan ulama kategorikan dia sebagai dosa besar pasal ada janji azab. Antara dobit sebut ulama nak kenal dosa besar dosa kecil ni, ada hadis yang menyebut dan mengancam dengan siksa neraka, ataupun dengan ada hudud ataupun dihukum fasik bagi siapa pelaksana dosa-dosa tersebut, yang tu adalah terma-terma yang menyebabkan seseorang tu dihukumkan pembuat dosa besar, yang tu menyebabkan orang tu hukum dosa besar. Antaranya al-musawwirun, orang yang melukis benda-benda hidup, sekalipun gambar kartun. Saya ngaji dulu Tok Guru sebut, kata dia sekalipun gambar orang lidi. Kita lukis orang lidi, kepala, badan, kaki. Kalau dah terlajak lukis, hukum saya dah sebut. Jadi kalau nak lukis juga potret muka saja, ada tahap tak sampai boleh menyawa. Kita sebut itu daripada kepala sampai sampai ke pusat. Jadi kalau setakat muka saja tak apa. Lukis tangan saja tak apa. Hidung, mata tak apa. Jangan sampai tahap boleh hidup. Sekalipun orang lidi ya. Ada. Tapi istilahnya ada kepala, ada badan, ada kaki, tambah ada tangan. Sekalipun tengok orang lidi melukis makhluk bernyawa itu, sekalipun mana ada makhluk orang lidi kan. Tapi istilahnya pada ghalibnya yang tu ialah makhluk bernyawa, haram melukis lukisan tersebut. Teknikal yang saya mengaji ada setengah guru sebut. Ini setengah guru lah kan. Ada yang guru memang haram terus. Dia kata teknikal. Kalau terpaksa lukis juga, apa kaedah dia? Kalau dah terlukis satu, kata dah terlukis dah, kita dah ada banyak lukisan ni, kata dia buat satu garisan, potong kepala dia. Isyarat kita telah asingkan gambar yang atas, gambar di bawah. Ada setengah saya ngaji untuk Tugu sebut, disebut dengan pangkah. Orang lah pelik sikit, apa benda pangkah ni, dengan undi ke? Sorry saya sebut buat lawak bodoh itulah. Pangkah tak muka lah tu. Jadi pangkah jangan pangkah kaki, jangan pangkah tangan, pangkah kepala. Maksudnya bila potong situ, yang atas tak akan hidup, bawah pun tak hidup. Tu dia punya fungsi pangkah tu. Fungsi pangkah tu. Jadi kalau nak lukis, kita pula pelukis ataupun kita buat kartun, kita pula kartunis. Kadang berdakwah pun menggunakan kartun. Apa kaedah dia? Lukis jangan hubungkan bahagian atas yang boleh menyebabkan dia hidup dengan bahagian bawah. Macam mana lukis? Jangan tanya saya. Atau membuat gambar dialog tu, gambar takat kepala je. Gambar kepala. Ni gambar orang perempuan, ni gambar orang lelaki. Takat kepala je. Kepala pun takat dada je. Gambar tu. Tapi jangan buat gambar penuh. Itu kaedah melukis yang helah untuk supaya lukisan tu walaupun nama makhluk bernyawa, tak kena azab. Pasal dobit dia jangan sampai tahap dia akan hidup setara itu. Tera tu boleh hidup. Tak dibenarkan untuk melukis tahap tu. Satu atas soalan. Takat potret muka je, macam gambar IC atau gambar muka saja, dibenarkan untuk melukis tahap tu, takat tu. Pasal pamer gambar dengan melukis, ada sebagian ulama menghubungkan dengan hukum yang sama. Kalau saya dulu anak-anak masa duduk sekolah rendah, sekolah kebangsaan biasa je. Jadi adalah kena lukis gambar keluarga saya, lukis gambar bapak, gambar mak. Macam mana nak kena lukis? Dia kata ambil tu, pergi photostat, pergi kat printer, kopi, potong, gunting, tempel. Dan cikgu suruh lukis. Lukis, tempel. Cikgu tak kata apa. Cik akal lah sikit. Mana patut saya dahulukan solat qabliyah, ba'diyah ataupun qada solat fardu? Kaedah qada dengan qabliyah, ba'diyah ni, qada adalah keutamaan yang sangat besar. Contoh, saya masuk dalam masjid, mana patut saya dahulukan? Qabliyah, faham tu? Qabliyah, ba'diyah, qabliyahnya ataupun tahiyatul masjid. Mana lebih afdal? Tentulah lebih afdal qada.
Ada orang kata begitu juga soalan ni, selalunya orang kait tanya macam ni, macam sembahyang tarawih. Nak sembahyang tarawih ke nak qada Ustaz? Pasal banyak sembahyang kena qada. Begitu juga orang tanya tak sembahyang fardu sepayulah, qada juga. Jadi saya nak buat juga yang sunat. Pasal terkilat dengan saya tak buat sunat. Pasal asyik qada je yang sunat tak buat. Okey, betulkan fahaman tadi ni dulu. Qada dengan sunat, qada adalah fardu. Sunat adalah sunat. Jadi jangan sangka kita buat sembahyang sunat lebih afdal daripada sembahyang qada. Pasal qada adalah fardu. Yang sunat adalah sunat. Ramai orang sangka sembahyang qada ni dia macam tak ada value. Pasal qada. Sedangkan qada tu wajib. Bahkan dia lebih wajib daripada sembahyang yang masuk waktu. Setelah kita masuk waktu Isyak ni, ada sembahyang kita yang kena qada yang banyak. Kaedah disebut ulama. Nak sembahyang Isyak yang dalam waktu ke, nak qada dulu. Sembahyang sunat tak payah bercara. Memang kena tinggalkan sembahyang sunat tu. Yang qada tu. Nak buat apa dulu? Nak sembahyang tunai Isyak sekarang ni dah masuk Isyak ataupun qada dulu? Masyhur, jumhur ulama sebut. Apa dia? Qada dulu. Siapa? Qada dah memang wajib. Yang ni baru wajib. Pula tu dia ada waktu yang muasak, panjang sampai subuh. Selagi tak subuh, selagi lebih kurang 10 minit berbahasa itu sebelum subuh, sah lagi untuk buat sembahyang Isyak yang tunai. Tapi yang qada wajib qada. Jadi nak buat apa dulu? Qada, ujung last sekali baru sembahyang Isyak yang dalam waktu. Nak menunjukkan keutamaan sembahyang qada. Kaedah ulama kita syarahkan bab qada ni macam ni. Pasal qada sangat besar. Jadi atas kata keutamaan untuk qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, tarawih apa sebagainya, bayarlah yang kita kena tunaikanlah dulu ibadat yang qada itu berbanding dengan sembahyang sunat-sunat yang lain. Dan kefahaman yang kalau ada yang tak betul, repair dah ni. Apa dia? Jangan sangka sembahyang qada tak ada apa-apa berbanding dengan sembahyang sunat. Nak juga pahala. Tak. Pahala lebih besar adalah qada tu kerana dia adalah fardu. Bahkan dari segi martabat, kalau nisbah angka, satu fardu yang kita buat macam 70 sunat. Buat apa? Baik qada. Satu qada tu macam 70 qabliyah. Buat apa? Buat 70 qabliyah. Baru satu fardu. Yang qada, baik buat qada tu. Sekali lalu. Pasal ramai kita akan bukan nak sebut ni macam mana, salah faham dalam konsep qada tu. Dia sangka qada ni tak ada pahala. Jadi nak pahala macam mana? Buat sunat. Jadi sambil-sambil itu qada lah. Tak betul. Qada ni bukan sambil-sambil. Qada ni macam mana? Qada adalah prioriti. Hatta semayang yang dalam waktu. Qada adalah prioriti lebih besar daripada semayang waktu. Cuma jangan sampai pergi buat bodoh pula. Semayang dalam waktu pun tak semayang juga pasal qada dulu-dulu. Yang buat pasal macam tu. Saya dah sebut tadi, bila nak semayang fardu yang dalam waktu tu. Soalan seterusnya, solat sunat selepas Isyak, bolehkah kita buat dua niat dengan sunat taubat? Maksudnya ba'da Isyak wa taubah. Sunat taubat dan ba'da Isyak. Ataupun sembahyang hajat. Boleh ke? Masyhur sebut ulama, sunat taubat dan sunat hajat, bahkan sunat istikharah sah untuk gabung dengan mana-mana fardu ataupun sunat. Bahkan kalau tak niatkan hajat, istikharah ataupun taubat, sah untuk lepas itu kita mohon taubat, hajat, istikharah pada Allah Taala. Pasal dia termasuk sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang istikharah ni termasuk yang sunat mutlak istilahnya. Mutlak tu pasal dia ada waktu khas, dia atas nama tu, atas penamaan pasal lepas sembahyang ada hajat, lepas sembahyang ada istikharah, lepas sembahyang ada nak taubat. Jadi dia boleh masuk dalam solat lain sekalipun tak diniatkan. Masyhur sebut ulama kita gitu. Jadi atas kata boleh ke niat itu? Sah. Cuma kaedah dia niatkan hak keutamaan besar dulu. Soli serentak Isyak ba'diyatan. Wat taubah. Nak bubuh waw tu kan. Kalau atas kaedah kita lafaz dengan niat-niat tu lah. Siap. Kemudian tutup pula satu rakaat dengan solat witir. Masyhur sebut ulama boleh. Pasal sekurang-kurang witir satu rakaat sekalipun dengan ba'diyah Isyak. Atau sama ada berterusan buat secara langsung ataupun separately satu rakaat saja witir. Masyhur sebut dari sisi keharusan boleh buat dah ada, masih ada hukum sunat dia walaupun dia tak afdal. Afdalnya biarlah witir ni sekurang-kurangnya 3, sama ada dengan 1 salam ataupun dengan 2 1.
Kadang-kadang ada amalan bacaan doa Kanzul Arsh dalam kitab Majmu' Syarif, tapi ada terbaca artikel soal jawab oleh pihak tertentu tentang doa ini, benarkah ada unsur-unsur syirik jadi sesat pada sebutan la ilaha illallah Isa ruhullah. Situ. Ini pun doa Kanzul Arsy kitab Majmu' ni orang tak kenal juga kan. Macam mana pun kita ambil atas soalannya, sebut la ilaha illallah Isa ruhullah. Situlah isu dia. La ilaha illallah Isa ruh Allah. Asal terjemah itulah. Yang ni yang kena mengaji akidah dan fahamkan akidah sebelum nak memahamkan apa-apa teks, doa, tafsir, hadis. Ngaji akidah dulu. Kalau dengan semata-mata bahasa tak mengaji akidah, yang ni yang menyebabkan sesat barat, melarat, syirik macam-macam ni. Atas dasar kaedah, Nabi Isa memang digelar sebagai Ruhullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Nuh Najiyullah. Nabi Daud Khalifatullah. Masing-masing ada gelar. Rasulullah Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Yang tu ada tempat-tempat kalau tengok sekali lalu bahasa, semua jadi syirik sesat. Wah, misal Nabi Muhammad siapa? Habibullah. Apa makna? Kekasih. Jadi maksudnya Allah jatuh hati ke makhluk. Salah ke betul? Subhanallah. Tak jadi syirik itu. Tak jadi sesat. Siapa yang pengaruh ke siapa? Siapa yang kasih ke siapa? Takkan Allah Ta'ala kasih ke Nabi Muhammad dengan mana Allah ada perasaan, ada riqatun fil qalbi. Ada hati dan perasaan pula, ada istilahnya sentimen, kejiwaan pada Allah Ta'ala. Dia terkesan dengan sebab dia Nabi Muhammad, dia jatuh hati kat Nabi Muhammad. Betul macam tu? Siapa fa'il, siapa maf'ul ni? Jadi asal nak sebut isu macam tu, jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Istilah yang memang dah disebut ulama tak ada jadi masalah pun. Yang ni yang kata kena ngaji akidah dulu. Jadi bahasakan Nabi Isa sebagai Ruhullah ni bukanlah maksudnya Allah Ta'ala menjelma dalam Nabi Isa. Pasal Nabi Isa tu Ruhullah. Bukan maksud dia macam tu. Tapi istilah Ruhullah tu atas istilah kita belajar bahasa Arab, atas akidah, asal akidah, Ruhullah dengan mana ruh daripada Allah. Siap? Itu tepat dengan mana min. Maksudnya Nabi Isa ni dia boleh hidup siapa? Ruhullah. Pasal dia tak melalui bapa. Bahkan Nabi Adam pun dapat fanafakhafu min ruhihi. Orang Ta'ala tiupkan pada Nabi Adam ni ruhnya. Tu ruh orang Ta'ala. Fanafakhafu min ruhihi. Tu orang Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Orang Ta'ala cipta Nabi Adam di atas rupa Nabi Adam. Tu macam mana rupa Nabi Adam, itulah rupa orang Ta'ala. Macam tak syirik melarat itu. Subhanallah. Bahkan kalau kita sebut Kaabah nama lain apa Kaabah? Baitullah. Apa terjemah Allah Ta'ala duduk situ ke? Subhanallah. Parti Islam ni apa orang panggil parti apa? Hizbullah. Terjemah apa? Parti Allah. Jadi Allah apa? Pengurusi ke? Setiausaha ke? Subhanallah. Jadi bahasa-bahasa macam tu dia bukan menunjukkan macam mana makna yang kita sedia faham mengikut terjemahan bahasa. Terjemahan zahir. Yang ni yang kita kena mengaji akidah. Yang ni yang pembahasan dalam bab yang mutasyabihat. Bab-bab macam ni. Yang ni yang ulama kita ajar mengaji akidah dulu. Lepas tu baru amal. Nisbah nak amal, nisbah nak belajar tafsir apa. Jadi adakah unsur syirik ni? Tak ada unsur syirik sikit apa pun. Pasal apa? Yang ni memang gelaran-gelaran diberi. Dan unsur-unsur idafat Ruhullah, Baitullah, Hizbullah. Hatta kita ni, kita makhluk semua ni dipanggil apa? Makhluk Khaliqullah. Bukan. Abdullah. Apa maksud hamba? Allah Ta'ala beli kita. Bila Allah Ta'ala beli, dia beli kat siapa? Kita dulu milik siapa yang menyebabkan kita jadi hamba Allah Ta'ala beli. Kalau kita hamba Allah Ta'ala tuan dia. Allah Ta'ala ni tuan ke Tuhan? Sila jawab. Betul, kenapa kata kita hamba Allah Ta'ala, bukan kita makhluk Allah ke? Kan tak jadi syirik tu. Allah Ta'ala beli kita. Bahkan ada Quran sebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala telah beli. Tu Allah Ta'ala beli kita. Jangan faham makna zahir. Yang ni pun jangan faham makna zahir. Dia ada gelaran-gelaran yang memang dia diberi dan memang ada istilah-istilah disebut ulama. Tak ada unsur syirik sikit pun. Yang tu yang kata kena mengaji akidah, pergi faham perjalanan akidah
dan istilah-istilah yang memang telah disebut, bersihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa pahaman yang salah macam tu. Yang takut sekali lalu. Jadi tentang kaifiat dan fadilahnya memang sangat besar lah. Doa Kanzul Arsy ni, pasal dia ada setengah-setengah saya ngaji ada guru sebut doa Kanzul Arsy ni, dia lah doa ataupun wirid zikir kalimah La ilaha illallah 99. La ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim, la ilaha illallah Ghafurur Rahim, la ilaha illallah Dzul Jalali wal Ikram, la ilaha illallah macam-macam. La ilaha illallah tu tak biasa jumpa je. Kalau pergi cari kitab Majmu' Syarif tu, tapi tengok ada Kanzul Arsy, doa Kasyah, macam-macam ada tu. Orang tua-tua dulu memang kitab Majmu' Syarif ni antara benda dia pakai untuk buat amalan-amalan. Tak harian pun, mingguan. Dia ada Yasin, ada surah Insan, ada surah Waqi'ah. Itu kok lalu. Anak lelaki saya bekerja di Kuala Lumpur. Balik Kulim 2-3 hari. Duduk Kulim lah, faham tu. Memang dia bekerja di KL dan mungkin akan menetap di sana boleh jadi. Dan beli rumah di sana dan berkemungkinan tak balik untuk duduk di Kulim. Jadi setiap kali dia balik dalam masa 3 hari, contoh duduk di rumah 3 hari, bolehkah dia jamak qasar sebab takut dia balik kampung dikira sebagai tempat mustautin. Tak boleh jamak dan qasar. Nak memahamkan kebolehan jamak qasar dengan status mustautin tak mustautin, balik kampung tak balik kampung ni, yang ni mesti dilihat kepada orang yang, kalau nisbah anak lelaki bagi orang bertanya ni, orang yang bermusafir itu sendiri. Kalau katalah rumah dia di Kulim dengan contoh soalan ni, dia bekerja di KL, walaupun beli rumah, dia niat nak duduk mana? KL tu sekadar beli rumah untuk duduk, alang-alang duduk daripada sewa, baik beli misalnya, contoh kan. Boleh jadi macam tu, tapi dia memang niat nak duduk di Kulim. Saya dia jatuh hati kat Kulim, memang tak tumpah macam-macam lah bahasanya. Kalau beli rumah pun untuk buat sewa, buat homestay ke apa ke, dia tak ada niat langsung nak duduk KL, berserabut dari duduk KL. Di KL ni beli rumah bukan untuk duduk. Kalau dia beli rumah sekalipun dalam bentuk dan kaedah macam ni, maksudnya dia orang Kulim, dia mustautin Kulim. Kulim adalah tempat mustautin dia. Mesti faham status dulu untuk faham boleh jamak qasar tu. Kalau dia beli rumah di KL, memang mak ayah dia pun ada, dia pun memang bawah tanggungan mak ayah dia, tapi dia beli rumah dan memang dia duduk KL, dia memang jatuh hati kat KL, dia memang tak ada niat pun nak balik Kulim dah. Kulim ni balik untuk waktu tertentu aja, untuk tengok mak ayah apa-apa cuti apa balik. Tapi KL tu memang dia niat dia akan duduk KL dan dia memang nak duduk KL. Istilahnya dia memang niat untuk mustautin di KL. Dia adalah penduduk KL. Jadi bila dia penduduk KL, walaupun dia duduk KL 1 hari, sampai je kawasan KL, dia adalah orang mustautin. Tak ada qasar jamak di KL walaupun duduk sehari. Contohlah. Begitu juga di sebaliknya. Misalnya, dia memang duduk di Kulim. Duduk Kulim pun sekejap aja. Pasal kerja di KL. Tapi balik Kulim 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak ada lebih pun 3. Tapi dia memang niat, dia memang mustautin di Kulim, memang niat di Kulim. KL ni tempat kerja je. Dia memang apa pun nanti dia akan balik dekat Kulim. Hukumnya mustautin dekat Kulim. Sampai je ada Kulim, Korea Jumaat dia, sampai je dia punya musafir reset 0, kosong. Jadi orang tak boleh qasar dan jamak. Mesti faham situ. Nak faham kondisi tu, mesti faham kondisi status orang tu sendiri. Dia bukan status mak bapak dia, status dia. Walaupun dalam di proses bekerja dan sebagainya, walaupun dia baru kerja pun sebulan, 2 hari, 3 hari, tapi dia memang jatuh hati dan dia niat, aku nak duduk KL, aku nak mustautin KL. Dia adalah mustautin KL. Sepir untuk kebolehan qasar jamak tu, status kemustautinan dia itu adalah diperhatikan untuk membolehkan dia jamak atau qasar. Okay. Hukum buat ibadah korban dalam kawasan kubur. Korban dalam kawasan kubur. Dan mencabut rumput yang ada pada kubur. Buat ibadah korban dalam kawasan kubur. Kalau dalam kawasan semata-mata, kuburnya tak ada lagi, harus saja. Tapi bila kuburnya ada, buat korban dalam kawasan kubur, dia akan menyebabkan melomorkan kubur dengan najis. Dengan tu kot bahasa dia. Dia akan menajiskan kawasan perkuburan.
menajiskan kawasan perkuburan adalah berdosa. Macam mana juga orang kadang kawasan perkuburan dia lepas binatang ternakan, lembu, kambing untuk meragut rumput-rumput yang ada di kawasan perkuburan. Meragut tu tak haram. Yang haram tu kambing dan lembu berak di atas kubur. Yang tu haram. Kalau berak di kawasan perkuburan tak haram lagi. Yang haram adalah berak atas kubur. Pasal bila najis dia akan najis ni malaikat tak suka, dia akan menghilangkan habuan didatangi malaikat di kawasan perkuburan tersebut. Ya. Jadi kalau atas nama buat kawasan korban, katalah kawasan pekan misalnya, nak buat korban, tempat sembelih apa tak ada dah, tanah perkuburan ni ada, pantai buat tempat sembelih. Kalau atas semata-mata kawasan tak ada kubur lagi, harus tu pun cari tempat lain lah. Yang tu lah bahasa kat dia kan. Esok tu rumah macam-macam, orang bisi pula. Saya jawab soalan tu. Dan mencabut rumput yang ada pada kubur. Yang ni memang ada setengah-setengah Tok Guru yang tak bagi. Tapi ada setengah Tok Guru dia bahas dalam masalah, seingat saya duk ngaji dulu. Kitab memang ada, tapi ingat mulut-mulut Tok Guru duk sebut, dia kata macam ni. Kalau tumbuhan yang memang orang letak macam bunga rampai, memang ada hadis Rasulullah sebut, sebut dengan hadis jari dan tain. Rasulullah letak pelepah tamar yang kata dia selagi pelepah tamar ni hijau, dia akan dapat habuan tasbih. Bagi siapa disebabkan tasbihnya, pokok-pokok yang masih hijau tu, yang tak kering ni, selagi tu dia akan dapat manfaat disebabkan bertasbihnya pokok-pokok yang hidup tu. Jadi kalau memang diletak oleh manusia, haram kita keluarkan pokok daun yang diletak oleh manusia dengan ikhtiar untuk ada habuan kepada ahli kubur, dapat tasbih, habuan tasbih. Dia dapat kelepasan api neraka tu satu hal, tapi ada habuan di situ. Haram buang pelepah tamar apa seumpamanya yang orang buat atas kubur. Adapun yang made in Allah Ta'ala, macam tu kot bahasanya, rumput-rumput ni macam mana? Adakah dibenarkan untuk kita cabut? Saya duduk ngaji, Tok Guru sebut macam ni. Yang memang tak boleh, bakar. Racun-racun, bakar. Bakar pasal kuburan adalah memang sangat dilarang. Pasal dia menghapuskan habuan-habuan tumbuhan yang ada kawasan perkuburan yang ada habuan tasbih bagi semayang. Ada pun yang memang tumbuh sendiri, asal nak pergi ke situ. Yang di luar kawasan perkuburan tu, maksudnya bukan atas kubur tu. Cabut dia, memang mesin rumput apalah, memang tak mesin tak ada masalah. Masalah cabut. Cabut akan menyebabkan pokok tu mati kan. Kalau potong, maksudnya dia akan hidup lagi, dah ada, masih pokok tu ada habuan tasbih. Di luar pasal kawasan kubur, memang tak ada masalah. Adapun di kubur tu sendiri, memang ada sebahagian Tok Guru tak bagi cabut. Melainkan kata dia rumput-rumput yang istilahnya menyemak. Gitu. Jadi kalau rumput-rumput yang tak nama semak, kaedah dia bukan cabut, tapi kaedah dia potong. Kaedah dia potong. Macam mana pun ada sebahagian yang harus kan. Pasal apa kata dia? Pasal tu bukan diletak oleh manusia. Tambah pula ada berserabut tengok. Jadi boleh cabut pasal dia tumbuh daripada orang Ta'ala, tak ada masalah cabut. Tambah pula pokok tu pokok semak apa yang menyebabkan kawasan tanah perkuburan jadi semak apa, harus ada sebahagian. Jadi satu ada khilaf, benda khilaf lah. Jadi pelihara sebab mungkin macam mana pun jangan mesin rumput kering cucuk api bakar semua. Yang tu memang ada larangan. Bahkan ada ulama, sebahagian daripada ulama kita yang mengatakan haram. Boleh tak? Itu dia. Alhamdulillah. Tak sangka pun nak boleh habis soalan ni. Saya dah sangka macam nak bertangguh lagi. Wallahualam. Itu kita buat ikhtiar apa yang boleh. Alhamdulillah selesai juga. Menjawab apa yang sekadar mampulah. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditanya tu, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat bersama. Maaf di atas segala kekurangan dan ada jawapan yang tak menepati skema yang tuan-tuan harapkan tu. Maaflah di atas kecuaian saya, di atas tak kesempurnaan saya memberikan penjelasan itu. Wallahualam. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض ونور شمسك ورنا ودا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما
Allah فتح لنا أبواب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأذكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.